Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Malam tadi telah berlangsung satu podcast yang hangat yang membabitkan saya, Ustaz Zubir Embong YDP PAS Petaling Jaya dan juga Yang Berhormat Datuk Haji Awang Hashim iaitu Ahli Parlimen Pendang, di mana topik Khamis malam memang sangat-sangat dahsyat, iaitu berkenaan dengan retorik Perdana Menteri dan juga kerajaan yang kuku besi, serta Haji Awang telah menceritakan secara terperinci berkenaan dengan MOU, Perjanjian Syaitan, yang telah pun ditolak oleh Perikatan Nasional. Dan insya-Allah memang anda kena tonton podcast ini sampai habis, alright? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam rancangan Sembang Penerangan. Cuma malam ni kita lain sikit sebab sepatutnya yang jadi moderator kita ialah Papa Berry untuk Sembang Penerangan. Tetapi disebabkan Papa Berry ada urusan sedikit, dia akan sampai lambat. Jadi sebelum Papa Berry saya mulakan dulu lah. Kalau tak, nanti ramai orang menunggu je dalam live. Jadi kita start juga. Tak tahu Papa Berry sampai pukul apa. Hujan pula tu kat luar. Jadi pada malam ini kita ada tetamu istimewa, iaitu YB Awang Hashim. Okey. Jadi Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast kami, Datuk. Alhamdulillah. Okey. Jadi tajuk live podcast kita dalam Sembang Penerangan ni ialah retorik madani antara demokrasi dan kuku besi. Retorik madani tu cakap tak serupa bikin lah maksudnya. Cakap-cakap tapi tak buat. Cakap janji-janji tak buat. Cakap lain, buat lain. Perkara yang digambarkan tu kadang-kadang adalah indah khabar dari rupa. Kadang-kadang tu dia ada, kita katakan, claim over claim. Contohnya macam apa ni? Macam kedudukan ekonomi kita ialah berdasarkan kepada kejatuhan dolar dan sebagainya. Berlakulah duit, kita katakan keuangan kita tu agak nampak macam cantik lah kononnya. Tapi bukan sebab dasar-dasar madani sebenarnya. Tapi disebabkan situasi atau kedudukan US dolar yang merudum. Ialah US ni dia banyak terlibat dengan perang dan sebagainya. Mungkin menyebabkan dia punya dolar dia melemah. Jadi dengan sebab itu, sebab duit kita dibandingkan dengan dolar, maka itulah jadinya cantik. Tapi disebut sebagai kedudukan ringgit terbaik dalam masa dalam masa 14 tahun. Patutnya 14 bulan je kedudukan ekonomi terbaik dalam 14 bulan, baru 14 bulan waktu tu. Tapi dikatakan 14 tahun dengan yakin dan semangat. Tu orang kata klaim lebih. Jadi itu semua tu retorik lah maknanya. Semua tu retorik. Kemudian ada demokrasi. Ialah sebelum menang pilihan raya dulu, memanglah antara dia punya kempen di jalanan tu ialah untuk mengembalikan demokrasi. Tapi demokrasi itu dah jadi demokrasi. Contohnya demo tak nak kasih peruntukan kepada ahli parlimen. Jadi apa demokrasinya? Sebab demokrasi itu maknanya rakyat bebas memilih, kemudian rakyat berhak mendapat daripada pilihan dia tu wakil rakyat yang boleh serve dia orang, dengan cukai dan apa yang ada yang dikutip dari rakyat tu dikembalikan kepada rakyat. Ada cukai dan ada peruntukan per kapita yang sepatutnya diserahkan kepada ahli parlimen untuk digunakan untuk pembangunan di kawasan. Tapi kesiannya parlimen pembangkang. Tak ni. Jadi itu, jadi mana demokrasinya? Apabila tak ada demokrasi,
dia seolah-olah nak paksa pula. Malam ni kita YB Awang adalah seorang ahli parlimen. Dia siap dapat MOU untuk ditandatangan untuk memastikan dia jangan bercakap bertentangan dengan agenda kerajaan Madani. Tak boleh sentuh isu kononnya 3R lah. Tapi bersetuju supaya semua orang adalah berada di kedudukan yang sama. Yang bertentangan dengan perkara 153 Perlembagaan Negara yang memberikan kita katakan keistimewaan kepada orang Melayu dan juga Bumiputera. Tapi nak disamaratakan dari segi apa sahaja. Walaupun begitu, peruntukan yang dijanjikan itu tak disebut berapa pun. Tak disentuh bila pun. Dan tahu je lah apa yang berlaku pada YB Awang. Berapa kali kena gantung, berapa kali kena halau. Nanti YB Awang akan cerita perkembangan terbaru dalam parlimen yang YB Awang hadapi. Kita katakan dalam berhadapan dengan kita katakan kerajaan yang kuku besi ni sebenarnya, dengan kata lainnya orang kata dictatorship. Bukan orang lain tau, kawan baik dalam bersih, iaitu Ambiga. Ambiga yang cakap kerajaan ni lebih dictatorship. Jadi itu kita punya pendahuluan kita, pengenalan kita tentang tajuk kita pada malam ini. Okey, jadi Datuk parlimen start hari Isnin ni, Datuk? Ya. Okey, jadi Datuk dalam parlimen kita kata walaupun kita kata sebagai panglima perang jugalah. Asyik berperang je dengan beberapa orang yang seolah macam kesumbang lah dalam parlimen, seperti SN Raya yang selalu kacau Hulu Langat. Tapi yang peliknya, apabila Hulu Langat dikacau, Datuk, dia tak pernah dapat amaran ketiga tau. Amaran pertama selama-lamanya. Datuk Awang, kalau dia dapat amaran 1, amaran 2, amaran 3 tu keluar. Kalau Hulu Langat, amaran 1, ingat amaran 1, kejap lagi amaran pertama, kejap lagi amaran pertama, tak pernah kena gantung. Walaupun dia sebenarnya banyak mengganggu performance daripada ahli kita katakan parlimen pembangkang, terutamanya Datuk Awang. Okey. Jadi mungkin di awal ni Datuk boleh, saya dah sebut tadi bukan dimah tentang tajuk tadi, tapi mungkin Datuk ada komen tentang tajuk ni dulu sebelum kita pergi satu persatu. Okey, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih saudara partner saya dalam podcast kita pada malam ini, Tuan Zubir Embong, seorang peguam sebenarnya, seorang peguam yang lama dalam berkecimpung dalam politik Malaysia, di samping tugas hakikinya sebagai seorang peguam. Jadi kita tengok kita lebih kepada disebut oleh Cik Zubir tadi berkenaan dengan tajuk dia, iaitu cakap tak serupa bikin lah. Cakap lain buat lain. Jadi memang sesuai lah tajuk tu dengan kerajaan Madano ni. Boleh sebut Madano kan? Boleh. Dialu-alukan. Kan? Jadi bila begitu, kita tengok sekarang ni karakter kerajaan Madano ni sebelum jadi kerajaan dengan selepas jadi kerajaan, orang putih kata apa, totally different. Sangat-sangat jauh berbeza. Day and light, yes. Daytime and light time. So bila kita boleh memberi satu pemisahan begitu tentang kerajaan yang ada sekarang ni, the current government of the day ni, kita lihat
sangat sedihlah bagi rakyat kerana masa ketika menjadi pembangkang sebelum mendapat kuasa, kita tengok sangat membela hak rakyat. Makanannya, ekonominya, minyaknya. Jadi bagaimana perbelanjaan ekonomi, wang negara, semua disentuh pada ketika itu. Benda yang rahsia tak menjadi rahsia lagi. Mereka tak kisah. Rahsia tak rahsia, dia Belanda ya. Dia bulldoze ya. Tapi kerajaan pada ketika itu tidak ambil tindakan apa-apa. Tidak menggunakan 3R. 3R ni baru selepas menjadi kerajaan ya. Itu sebagai satu alasan untuk tindakan seterusnya supaya orang tidak mengkritik mereka. Supaya orang tidak mengkritik mereka, itu je. Menggunakan 3R, agensi kerajaan yang berperanan untuk nak laksanakan 3R ni adalah polis, PDRM. Jadi PDRM inilah menjadi barua kepada government of the day. Sebab 3R sebelum ni tak berlaku pun. Polis tak pernah bertindak pun. Tidak tindak atas 3R. Sehingga 3R ni, definisi yang sebenar, interpretation of 3R ni, royal, religious and race ni, kita tak tahu sampai sekarang. Sampai sekarang apa dia? Please break down. We can ask our current government. Please break down. What is the 3R? The peoples. Bagi tahu dekat rakyat. Jadi senang kita nak bercakap. Yang ini telah digariskan dalam termasuk 3R. But now very general. Just tembak keluar 3R. Pandai-pandailah. Ada untung kepada mana-mana pihak, dia akan guna 3R. Interpretation based on their own self. Based on their own self. Yeah. Basically 3R ni tak ada, bukan undang-undang. Bukan undang-undang. Diakui sendiri oleh Azalina. Ya. Dalam parlimen tu kata, sebenarnya kita merancang untuk menggubal undang-undang 3R. Sebab 3R belum undang-undang. Yes. Dia sendiri mengaku. Datuk ada dengar kan dalam parlimen? Dia disebut. Dan kita tengok. Dulu, masa sebelum Tan Sri Johari menjadi speaker Tan Sri Azhar masa tu, dia orang belasah Tan Sri Azhar sehingga panggil dia lapdog kepada speaker pada ketika itu, membuat keputusan yang membenarkan apa yang berlaku pada ketika itu dan tidak dipersetujui oleh hati mereka, menyebabkan mereka menggelar speaker lapdog. Tapi speaker tak buat apa pun. Ini yang kata tadi, cakap tak serupa bikin. Once. Itu saya cerita ketika itu baru sangat sedikit lah berkenaan dengan peranan mereka dulu berguling ke, bakar kereta lompat terbalikkan kereta polis, ingat tak? Itu saya tak sentuh lah. Itu perangai mereka ketika menjadi pembangkang. Lebih teruk. Tapi sekarang bila mereka menjadi kerajaan, benda-benda yang mereka buat dulu, mereka tutup supaya pembangkang sekarang tidak boleh buat. Dan kita pun tak akan buat perangai macam tu. Sebab kita menjaga keharmonian. Kita masih patuh kepada rukun negara. Kita menghormati hak perlembagaan. Kita menghormati kedaulatan undang-undang. Kita menghormati. Dan kita insyaAllah, kalau dia tak buat 3R pun, kita tak akan buat. Terbalikkan kereta polis, tidur tengah jalan, menonggeng, memunggung. Kan pada ketika itu. Selamat datang Papa Berry sekarang. Adik tunjuk punggung dekat orang pada ketika itu. Jadi itu ketika menjadi pembangkang. Itu yang saya kata tadi di peringkat awal dalam introduction kita. Saya kata di masa pembangkang dan juga bila menjadi kerajaan government of the day ni totally different. Dulu Datuk, minyak naik 5 sen je ataupun 3 sen atau 5 sen je. Dia orang kata kerajaan zalim merampas hak rakyat. Subsidi minyak adalah hak rakyat. Zalim kerajaan. Lepas tu dia berarak tengah jalan. Tapi sekarang dia tidur. Bukan tegak berak, tidur. Tidur. Tapi apabila dia naikkan diesel RM1.20 selamba je. RM1.20, bukannya 5 sen. Itu kan? Habis bila macam tu naik RM1.20, yang memberi kesan yang pakai kereta diesel ni kebanyakannya pemandu-pemandu bas sekolah, pengangkut-pengangkut yang
yang menyebabkan orang panggil apa ni, cycle ekonomi ni berlaku. Seperti sayur daripada Cameron Helen, kereta api, bas sekolah, lori balak, semua yang menggunakan energy diesel ni. Suddenly, bila dia berlaku pengumuman kenaikan increase until RM1.20 ni, RM1.20 ni, satu benda yang sangat drastik. Dia tak tengok kesan cycling ekonomi ni yang berlaku kepada rakyat. Lepas tu, dia tak bagi naik barang. Satu benda yang impossible mengarut lah. Satu yang benda yang mengarut dan merapu. Minyak kamu naik, kawan ni nak tanggung semua. Semua kos-kos ni siapa yang tanggung. Dan barang tak bagi naik harga. This one of the element inflation happen in our nation now. Itu. Ini salah satu elemen, salah satu sebab berlaku inflasi. Selain kalau kita tengok, kita bincang bab ekonomi ini, kita tak boleh lari benar menyentuh kenaan dengan kestabilan mata wang Malaysia. Right now. So selamat datang Papa Berry yang baru sampai. So saya serahkan kepada Papa Berry untuk menyambung pengacaraan majlis podcast malam ni, iaitu Sembang Penerangan Retorik Madani Antara Demokrasi dan Kukuh Besi. Silakan Papa Berry. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan semua. Salam sejahtera, apa khabar kepada seluruh bangsa Walaberi dan juga kepada para penonton channel Zubi Embong. Minta maaf lambat kerana tadi terperangkap dalam kesesakan jalan raya. Al-maklumlah Kuala Lumpur hujan. Dan kebetulannya awal malam tadi saya ada urusan yang agak kelang kabut juga. Kan, nak kena saya juga ada masalahnya. Cakap dah boleh tak hantar wakil? Tak boleh, nak kena tuan punya juga ada. Itulah masalahnya kan. Tapi tak apalah. Yang penting kita teruskan dengan kita yang sembang penerangan pada malam ini dengan tajuk yang sebenarnya bila penganjur memberitahu saya yang tetamu malam inilah Yang Berhormat Pendang, saya dah teruja dah. Ada macam-macam soalan tanya ni. And then bila penganjur bagi saya tajuk ini, retorik madani ni kan, lagilah saya teruja. Sebab saya tahu kalau dengan Wabi Awang ni, of course lah, Wabi Dato' Awang ni, kalau cerita pasal retorik madani, dia memang patut menjawab retorik madani ni. Sebab apa? Sebab beliau lah 2 kali dia gantung Dewan. Sekali 4 hari, tapi tak jadi sebab minta maaf. Terpaksa minta maaf lah kan. Kalau tak boleh bertugas pula. Sekali lagi 3 hari. Yang kedua-duanya atas kesalahan mengarut. Tapi tak apa, yang tu cerita kejap lagi lah, InsyaAllah. Sebab tadi belum tu ada lagi 2 hari. Lepas tu yang kena keluar hari-hari tu. Sebelum 4 hari tu ada kena 2 hari. Agaknya kan lah Datuk, anda kata kalau Datuk dapat RM1 lah setiap kali Datuk kena halau keluar Dewan, jutawan Datuk rasa. Itu kisahnya kan. Tapi itulah kisah tuan-tuan sekalian. Sebenarnya itu kita akan cerita kejap lagi lah, InsyaAllah. Sebab tadi saya pun telah mendengar, walaupun dalam perjalanan saya mendengar juga sedikit perbincangan ini yang menjurus ke arah retorik berkenaan dengan ekonomi dan juga berkenaan dengan harga barang dan juga berkenaan harga diesel. Of course kita tahu harga petrol pun anytime akan naik juga, akan ditarik balik subsidi dia. Anak bapa yang tak puas hati kata, mana ada, ini subsidi bersasar. Bersasar ke lutut engkau. Ini bukan bersasar ya. Ini tarik subsidi and then kerajaan bagi duit one off. Itu saja. Dan kemudian kita pun tahu yang Perdana Menteri telah bagi hint subsidi pendidikan pun akan ditarik. And then kita punya Menteri Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu pun kata juga subsidi telur pun mungkin akan ditarik balik kan. Dalam masa yang sama juga dia bantai bagi lupus tunggakan cukai 83 juta dekat Yutar kan, dalam pada tu kan, masalah tu kan. Tapi saya tertarik nak menyambung perbahasan kita bila Datuk cakap berkenaan dengan kestabilan ringgit. Nanti sentuh dulu. Okey, sebab kena sentuh juga Datuk, sebab masa Anwar ini, Datuk Seri Anwar ini menjadi ketua pembangkang, dia kata kenapa ringgit jatuh, kerana hang tak kerti jaga negeri ni. Kita semua tahu Datuk Ustaz, pada tahun lepas ringgit kita jatuh ke paras yang paling rendah dan tempoh 26 tahun, iaitu pada kadar 4.79. Not the all time high, not the all time low, sorry, tapi still the lowest in 26 years. Okey. Dan kemudian pada tahun ini ringgit, terutamanya pada pertengahan tahun ni lah kan, ringgit naik dan mengukuh sehingga mencapai kadar RM4.11. Dan kemudian sekarang ni dah drop balik dan dia sekarang berlega pada kadar 4.29. Jadi, saya memang ada banyak teori lah berkenaan dengan perkara ini, Datuk. Tapi berdasarkan pada pengalaman Datuk Seri kan, kenapa agaknya ringgit kita tiba-tiba daripada lemah gila, tiba-tiba pula boleh jadi strong,
lepas tu sekarang jadi macam agak menyederhana kembali. Macam mana? Adakah kerana dasar madani itu sendiri atau sebenarnya ada faktor luaran dan mereka ni tukang claim je? Okey, sebelum. Sila. Datuk Awang, dia dulu MOF tau. Kerja dekat MOF. Jadi layak sangat lah cakap macam ni. Itu yang soalan tu. Itu yang soalan tu. Okey, baik. Terima kasih. Soalan ni sangat sensitif sebenarnya. Sebab dia melibatkan perbelanjaan wang negara. Saya nak menyentuh berkenaan dengan kestabilan dan kekukuhan wang mata wang Malaysia ini, ringgit Malaysia ini. Selain daripada faktor lain, dia ada faktor yang sangat signifikan. Yang pertamanya berkenaan dengan import dan ekspor. Import mengatasi ekspor. Ini salah satu. Yang keduanya, pelaburan ataupun foreign direct investment. Bila kita melihat kepada pengumuman sahaja, sebab Perdana Menteri kita ni, dia suka umum. Dia pergi sana, sign MOU, dia umum. Benda tu tak masuk lagi. Bila pelaburan tak masuk, yang ada keluar. Yang ada, seperti yang kita tahu beberapa giant company yang menutup syarikatnya dan keluar melabur di tempat lain. Ini memberi kesan kepada ringgit Malaysia. Jadi bila umum saja tak masuk, ini satu perkara yang kita tengok, dia memberi satu kesan kepada retorik ringgit Malaysia ni. Itu yang saya katakan, patutnya MOU, dan bila dah semua clear, dia punya proses pelaburan ni untuk dia melabur di dalam negara kita, sehingga dia set up semua, barulah kita umum pelaburan tu masuk. Walaupun MOU tak semestinya dia boleh. MOU ya, Memorandum of Understanding. Yelah, macam tunang lah. Dia boleh berjanji hari ni dan boleh mungkin besok dia tengok bila ada proses undang-undang yang dia tak setuju, dia boleh walk off. Dia boleh withdraw. Kan? Dia tengok proses undang negara yang tak memberi kelebihan advantage to that company to invest in our country, then dia withdraw the case. Tentu. Mungkin yang kedua, bila kita tengok dia akan buat kajian, selalunya pelabur ni nak masuk ke salah satu negara, dia akan buat kajian di segi insentif, di segi offer yang tawaran yang dibuat oleh kerajaan kita, begitu juga dengan di segi undang-undang, begitu juga dengan di segi taxable, cukai semua ni dia akan ambil kira. Dia nak kena contribute, lepas tu di segi cost labor semua dia akan ambil kira. Dan juga kadang-kadang labor ada, tapi skill workers for that labor needs by the investors tidak, kita tak boleh nak cope. Jadi dia nak perlu. Jadi dia sampai tu, kalau itu tak boleh, dia nak kena train balik apa semua. Sistem pelajaran kita mungkin tak boleh knock off dengan pelaburan yang ada, dengan teknologi yang ada. Dia akan ambil kira semua perkara ni. Jadi kalau dia nak kena bawa pelabur daripada pekerja-pekerja daripada luar, dia jadi migrant pula, nanti migrant workers jadi susah pula. Yang ada pun tak dapat selesai. Tambah baru lagi kan? Tambah lagi yang baru. 1.2 juta tak tahu pergi mana. Tak pergi mana lagi. Macam kita kata tadi lah, Menteri Pertanian tadi sekarang ni nak kurangkan, nak hapuskan subsidi telur. Beras tempatan pun tak selesai lagi. Yang ni semua ini terus kepada rakyat. Rakyat pun belum selesai lagi masalah beras tempatan. Sedangkan saya orang Kedah. Saya orang Kedah. Yang mana keluarga saya juga pesawah padi. Jadi saya sangat mahir lah kalau banding dengan Mak Sabu dari segi dengan Datuk Mak Sabu dari segi pertanian ni. Dan saya dibesarkan dalam benang dalam sawah padi, tarik anok apa semua, cabut semai apa semua ni. Kan? Jadi bila macam tu, kita tanam padi, tiba-tiba beras tempatan tak ada, beras import ada. Mahal. Dulu masa dulu, satu ketika dulu RM26.50 beras tempatan. Dan tak ada masalah. Beras import pun ada. Siapa nak makan beras import, pergilah bayar 30 lebih. 30 lebih, 40 lebih, tengok ah. Tapi masa ni, sekarang ni, masalah dia beras tempatan tak ada. Kau nak beli beras import RM38 and above. Tapi Datuk, dia masalahnya apabila masak, dia rasa macam beras tempatan. Dia punya packing beras import. Tapi apabila masak-masak, rasa macam beras tempatan. Punya kanji dia macam kan. Itulah kisah dia. Tapi itulah, menyebut tadi apa Datuk cakap berkenaan dengan pelaburan kan.
Memanglah, daripada tahun lepas lagi Datuk dan juga Ustaz, kalau kita masih ingat, mula-mula sekali Perdana Menteri keluar pergi mana? Dia pergi China. Komitmen pelaburan 170 bilion. Ingat tak benda tu? Tengok pada suku ketiga 2023, yang masuk cumalah actualized dari China is only 8.1 billion. Kan? Yeah. So, itu yang kita kata. Dia ibarat macam kau bertunang lah bang. Kau tunang lepas tu kau kecoh kan? Tunang kecoh. Putus tunang dah malu satu Malaysia. Patutnya kecoh lepas dah kahwin. Kau dah ijab kabul, baru kau kecoh. Ini kau baru nak tunang kan? Belum lagi dapat lesen penuh pun. Lesen L pun boleh tutup lagi. Tadi rasa bukan tunang lah. Rasa baru merisik baru. Baru bisik lagi teruk. Tak apa, at least ada MOU Ustaz. MOU 3 tunang tu. Dia MOU, MOA. Dia ada dua tu. MOA tu pun belum tentu lagi. Betul lah. Dia MOU pasal agreement. Mula-mula MOU, understanding ya, setuju nak melabur. Lepas tu MOA, agreement semua dah buat, dah setuju. Both side. Yang tu dah boleh pakai dah. Barulah hari kenduri bila Allah. Kira macam ni lah. Kira MOA tu kira dah masjid akad. Dan kemudiannya belum keduri lagi lah saya cerita kan. Tapi itulah. Menyebut tentang pelaburan ni kan. Kita masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada bulan Ogos hari tu. Ustaz. Masa itu Perdana Menteri telah pergi ke India. Dan katanya dah meraih komitmen pelaburan. Ni ayat dia. Komitmen pelaburan. 8 bilion dan sebagainya. Tetapi apa jadi? Beberapa hari lepas, India telah mengumumkan mereka tak jadi untuk import sawit daripada kita. Itu yang terjadi. Yang diumumkan, kita dapat bilion-bilion daripada negara luar. Yang berlaku, kita punya deal dengan negara luar hancur. Tapi yang lawaknya, Modi, my brother. Semua brother, Ustaz. Minta maaf lah ya penokong Nadi. Semua brother. Jumpa Jokowi, big brother. Jumpa dengan Li Jinping, big brother. Jumpa dengan Modi, big brother. Kan? Habis besok katakanlah kalau Kamala Harris jadilah Presiden Amerika Syarikat, ni apa? Big sister. Itu masalahnya kan. Tapi Ustaz, saya tanya Ustaz lah kan, pengalaman Ustaz lah, sebab Ustaz memahati kemudian Ustaz juga merupakan boleh saya katakan antara pemain dunia maya. Jadi tadi Datuk Awan dah cakap, Datuk Haji Awan dah cakap berkenaan dengan yalah komitmen pelaburan, MOU sebagainya, tapi tak actualize. Kan, tak dapat disempurnakan, tak dapat direalisasikan. Dan ini memberikan gambaran betapa kita ini menang sorak je. Dapat belum tentu. Kampung Tergadai. Kan? Tergadai tak lagi lah. Kan? Kan Tergadai kan naik kes. Tapi macam kita belum mampu untuk actualize. Dan tadi macam Dato' Haji Awang kata, benda ni ada kaitan rapat juga dengan pelabur tengok kita macam mana. Jadi pada pandangan Ustaz saya peribadinya lah kan. Apa sebenarnya menyebabkan pelabur-pelabur ini macam berat kaki, berat hati nak masuk ke Malaysia ni? Okay. Saya jawab sikit dulu lah. Okay, sila. Apa ni? Kita nak ikut tamu. Very simple ya. Very simple. Pelabur ni dia punya stand, dia punya prinsip. Jadi kita sekarang ni sudah jadi satu fenomena. Cakap saja bohong. Cakap saja bohong. Cakap saja bohong. Bukan mulut, bos. Bila itu dia hilang keyakinan. Keyakinan betul. Dia keyakinan kepada negara luar untuk masuk ke Malaysia. That's why bila kita ada jawatan sebagai Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, kita bercakap mesti based on fact and data. Kita tak boleh simply cakap, kita bercakap saja, tak boleh. Pasal apa? Segala cakap kita tu menjadi dasar negara. Segala cakapan kita itu menjadi polisi negara. Segala cakap kita itu adalah satu keputusan kabinet negara. Macam decree lah lebih kurang kan. Jadi kalau kita sebagai menteri ataupun Perdana Menteri atau Timbalan Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri atau Menteri atau Timbalan Menteri, bila kita bercakap masa kita sebelum jadi ada jawatan, bila kita ada jawatan, kita bercakap benda yang sama, itu dah kita dah tak ada satu credibility lah. Untuk saya, saya sudah buktikan bahawa bila saya jadi kerajaan, saya pernah jadi Timbalan Menteri, saya punya karakter berlainan. Saya tak pernah. Bila saya jadi pembangkang karakter, saya berlainan. Saya tahu bila saya letak duduk diri saya kat mana. Tengok baju mana kita pakai lah kan. Masa tu kita pakai. Sebab tu bila saya menjadi kerajaan pada ketika itu, saya pernah menjadi Timbalan Menteri, saya tidak ada kontroversi. Saya bercakap, tak ada fakta, tak ada data, saya tak akan bercakap simply. Saya tak akan create untuk nak bagi syok pada ketika itu. Akhirnya, kita menyusahkan pegawai-pegawai kita dan juga rakyat akan hilang keyakinan bila fakta kita tak betul. Itu saya punya style. Sebab tu bila bercakap bohong inilah sudah jadi fenomena yang dibercakap oleh orang ramai dalam negara kita sekarang ni. Jadi lebih kepada integriti dah tu kan. Integriti dah tak ada. Orang defisit
integriti itu defisit kepercayaan, keyakinan. Dan kalau saya boleh tambah lah, negara kita ni mempunyai kerajaan yang boleh memaafkan orang yang kita katakan dibicarakan di mahkamah. Maknanya orang yang maknanya undang-undang itu sendiri seolah-olah berada di tangan setengah-setengah pihak. Walaupun kes tersebut telah prima facie 47 kes. Tiba-tiba AGC tarik handbrake dengan kononnya belum cukup bukti. Padahal dah prima facie. Jadi orang luar ni tengok ni, ini lawak ke apa? Maknanya sistem keadilan kita tu, kehakiman kita itu juga sebenarnya antara sesuatu yang dipertimbangkan oleh orang luar. Sebab kalau ada apa-apa, mereka nak bawa ke mana? Saya nak tanya Tuan Zubir sikit. Sebab dia pengamal undang-undang. Kalau call for defense tu apa maknanya? Call for defense maknanya prima facie bukti dah cukup. Cuma awak kena ribatlah bukti tadi. Betul. Awak datang dengan pembelaan. Jadi pembelaan tu belum tentu diterima. Contohnya lah kan. Dalam peringkat yang pertama, pendakwa raya akan bawa bukti-bukti. Contohnya bukti cap jari ada, ataupun bukti kamera, gambar orangnya. Apa-apa sajalah. Apa-apa saja yang gambar dia. Jadi hakim kata dah ada gambar, dah ada video pergerakan ambil barang atau sebagainya, maka hakim kata cukup prima facie. Jadi apa yang dia perlu buat ialah, itu bukan saya, itu kembar saya. Rebuttal of the evidence lah. Dia ribat. Rebuttal of the evidence tu dia buat, iaitu dia kena membuktikan bahawa dia tidak bersalah. Ataupun dia membawa alibi. Itu kata alibi. Jadi barulah ni, tapi masalahnya baru kita katakan tak pernah berlaku tau. Boleh katakan tak pernah berlaku apabila seseorang itu sudah didakwa dan prima facie. Bukan setakat prima facie, dia dipanggil call for defense. Call for defense tu pun maknanya dia dah mula. Belum habis lagi. Tinggal hakim nak kata bersalah atau tak dia? Bersalah atau tidak. Dengan kata lainnya, prima facie tu dah orang kata sebelah kaki masuk penjara lah. Penjara dah. Tapi yang kita nak sebutkan tadi lah, itu sebab persoalan daripada YB kita. Tapi yang kita nak sebutkan tadi ialah keyakinan. Sebenarnya pelabur ni selain daripada lihat faktor-faktor yang Datuk Awang sebut tadi, tapi dia akan tengok kepada sistem. Sebab dia bisnes kat sini. Katakanlah ada konflik, ada perkara yang berkaitan dengan industri yang dia orang bawa tu, perlukan pengadilan. Ke mana nak pergi? Yes. Mungkinkah ada campur tangan dalam nak mendapatkan keadilan? Dia bukan masalah hakim tau. Bukan masalah sistem hakim. Tapi masalah pendakwaan dan sebagainya. Jadi, yelah, apabila orang yang kita katakan tadi ialah seperti orang nombor 2, Datuk Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi orang kartun ke negara ni? Betul masalah. Jadi itu maknanya banyak benda lah. Sebab dispute dalam industri ni di mahkamah banyak tau. Sampaikan kita ada mahkamah khusus, mahkamah perusahaan, mahkamah yang melibatkan pekerja dan sebagainya. Jadi itu antara mungkin yang menyebabkan pelabur-pelabur pun rasa risau lah untuk dia melabur. Jaminan untuk dapat keadilan tu dia orang tak tahu. Mungkinkah ada campur tangan dan sebagainya. Okey, saya tertarik tau. Kita banyak sangat cerita from the side of economics, values kan, berkenaan retorik madani ni. Saya nak tukar sekejap kita punya nada dan kita punya niche. Tapi still kekal dengan retorik madani. Dan benda ni saya rasa mungkin saya boleh lagi cantik lah kalau saya tanya dengan YB Datuk. Sebab kalau kita perhatikan antara janji reformasi sejak 25 tahun lepas sampailah ke dekat Aziatar itu kan, termasuklah yang telah dipahatkan dalam manifesto mereka untuk PRU 15 ialah janji untuk memisahkan kuasa pendakwa raya dan juga Attorney General. Maksudnya nak keluarkan peguam negara, nak keluarkan pendakwa raya itu
daripada pejabat peguam negara. Ya. Yes, they want to separate that. Sebab sekarang ini apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, pendakwa raya ini berada di dalam pejabat AG. So bermaksud mereka ini connected dengan AG. Jadi bila benda itu berlaku, dia akan jadi macam ni lah, conflict of interest, macam kes Zahid Hamidi. Conflict of interest. Kita tak tuduh apa-apa, tak cakap apa-apa, tetapi oleh kerana pendakwa raya itu berada di bawah AG dia pula berada di bawah JPM, dan kita semua tahu Zahid Hamidi dah TPM. Jadi conflict of interest is really macam gajah depan mata kau tau. Nampak gila sebenarnya. Kan? Walaupun tak boleh nak tuduh, tapi benda tu macam terlampau Obvious, yes. Terlampau obvious. Dia terlampau overt sangat tau. Jadi nak tanya kepada YB Datuk kan, kenapa agaknya diorang sampai sekarang berretorik tak nak menunaikan janji tersebut? Simple je, tak melibatkan duit pun. Saya tak sentuh lagi pasal peruntukan. Saya tak sentuh lagi letak SPRM bawah parlimen. Saya tak sentuh lagi tentang janji untuk orang kata apa, memastikan orang kata apa, kerajaan tidak melantik buat lantikan dan sebagainya. Tak cerita lagi pasal Farhash wafat Salvador. Saya cerita pasal ni dulu. Nak memisahkan kuasa pendakwa raya daripada AG. Kenapa janji sensibel itu pun mereka terlibat? Wabi. Saya nak conclude macam ni lah. It's very simple lah bagi saya. Tadi balik pada cerita cakap tak serupa bikin. Apa saja yang cakap tadi, yang dicakap sebelum ini, satu apa pun tak buat lagi. Betul lah. Ni nak bajet pula. Katanya GST akan kembali, minyak diesel dah naik. Dulu kata nak turun. Hari ni saya dapat puasa, besok bukan 24, bukan 2 minggu, bukan 24 je. Besok minyak akan turun. Itu semua orang sudah jadi ratib lah. Terpahat dalam sejarah. Tapi hari ni apa jadi? Bukan turun lagi. Hujan je turun. Itulah. Minyak semakin naik. Itu satu contoh. Apatah lagi kalau kita kembali kepada cerita macam mana nak buat separation of power between Attorney General and Director Public Prosecutor ni. Yes. Itu is not easy, man. Sebab dia akan turun downline daripada atas ke bawah ni, dia akan ada sampai peringkat negeri, jabatan-jabatan DPP pula. Kan? Dia kena melihat kepada kos, berapa pula kos yang akan berlaku, penambahan kalau ini berlaku, dan kos yang AG ni yang sekarang sangat very powerful. Yes. Walaupun dia orang kata tak campur tangan ke, tapi dengan keadaan current government of the day ni, persepsi itu akan terbina dengan sendirinya. Itulah. Campur tangan itu cerita lain, tapi dengan keadaan sekarang, contoh yang paling signifikan, yang paling klasik, 47 kes berlaku ketika kerajaan sekarang. Itu belum lagi yang kes menteri semua manusia yang dikatakan ada terlibat dalam 94 juta. Hampir 100 juta. Diam gitu ya, diturunkan pangkat, lepas tu dilantik jadi JLC pula. Itulah. Jadi pengurusi tu. Jadi pengurusi pula. Ya Allah. Jadi kalau kalau dikatakan ini semua persepsi, memang persepsi ni dibina oleh government of the day. Salah dia orang lah kan? Dia orang yang buat persepsi ni. Jadi benda ni akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi saya tengok ini banyak benda lagi lah. Kes-kes tu yang kita tengok kes macam mana berlaku kepada kes bekas Ketua Menteri Pulau Pinang. Yang sekarang ni kita tak boleh, dia mungkin jadi kita tak boleh sebut sebab contempt of court. Betul. Tapi terlalu lama di NAA. Benda tu dah very clear. Kan banyakkan kes sekarang ni dia letakkan di NAA. Bila macam di NAA ni dia ikat kamu. Jadi you must say yes. You say no, okay. Kira macam ayat kasar je YB. Pegang telur lah. Pegang telur ramai. Hang pegang, hang lawan aku, pak aku ramai. Sakit telur. Wah, ya. Dia tak payah, tak kasar lah. Memang macam tu. Saya punya bahasa pun macam tu ya. Tak. Kau menonton kata, apalah papa beri ada YB sebelah kan. Aku kan, kita tahu dah biar macam ni. Tapi of course lah. Anak papa ni makin ramai pula anak papa. Kan? Sejak saya masuk kan makin ramai anak papa kan. Dia tu pasti masuk sebenarnya. Tapi jap, tadi saya sebelum saya balik pada Ustaz. Tertarik bila Wabi Datuk sebut mengenai kemungkinan kerajaan akan melaksanakan GST. Of course benda tu belum tentu lagi lah. Kan still tengok apa yang akan berlaku dalam bajet yang akan datang ni. Cumanya in the event kalaulah betul kerajaan nak melaksanakan GST, okey, saya takkan cakap dari segi jilat ludah sendiri apa ke belakang cerita lah. Kan?
Tetapi saya tanya pada pandangan Wabi Datuk. Kalau betul kerajaan ini benar-benar hendak kembali melaksanakan GST, apa akan jadi dengan cukai-cukai kecil-kecil yang diorang dah umum selama ni? Tahun lepas dia umum apa dah? LVGT dia umum. Lepas tu dia umum peluasan SST. Okay fine, tolak tepi yang tu. Cukai DST, Digital Service Tax. And then tahun ni pula utusan melaporkan akan diumumkan HVGT akan dilaksanakan. And then kemudiannya ada cukai fat tax, kan? Cukai gemuk, kan? Cukai tak sihat makan tak sihat tu. Saya tak kisah ni apa ni Papa. Yang saya rasa sedikit berasa terkesan UMNO dan Barisan Nasional lah. Mana nak letak muka dia? Muka tak malu ke hampa? Sebab yang melaksanakan GST, yang menentang kuat komponen PH adalah DAP. Betul. Tiba-tiba hari ni boleh berpeluk cium. Betul lah. Cium mulut. Cium mulut. Cium lidah. Cium mulut. Boleh pula. Masa dulu yang menentang GST ni geng DAP. Yang melaksanakan GST ni adalah UMNO BN. Sekarang mereka boleh bersama. Lepas tu yang menghapuskan GST digantikan dengan AST ni adalah PH DAP bila merintah pada satu ketika dahulu. Saya tak tahulah UMNO ni macam mana, apakah prinsip mereka sekarang ni yang mereka boleh duduk sekali dengan DAP yang maki hamun, celaka, pencuri, penyamun, penyangak. Semualah. Saya masih ingat lagi kata kat UMNO. Tapi UMNO boleh pi duk serondoi pungkok dia pula. Saya pun tak tahulah bahasa Kedah ni serondoi ni cukup teruk lah. Memang teruk lah. Memang Serondoi ni teruk teruk daripada serondoi lah. Tak ada prinsip lah. Kira tak ada prinsip. SN Raya kata bangsat. Betul lah. Saya masih ingat lagi. Masa tu Penggal yang dulu. Ni banyak yang tak ada lagi tu dalam tu. UMNO celaka. Jaga. Ni bangsat ni. Itulah masalahnya kan. Tapi itulah tuan-tuan sekalian. The thing is, dia bila berlaku, yelah masing-masing ni sebenarnya nak kuasa je sebenarnya. Bila nak kuasa ni kan, lagu pun lupa dah kan. Hoi dia dah nyanyi dah kan. No Anon di DAP pun dah lupa dah benda tu kan. Semuanya kerana kuasa. Itulah masalahnya kan. Kuasa plus nak selamatkan diri. Yes. Itu yang paling penting. Selamatkan diri yang terutama kan. Tapi balik pada cerita tadi. Yang paling signifikan sekali, masa mereka menjadi pembangkang, mereka sangat menentang apa yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional, discriminate segala peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang. Yes. Tapi bila mereka jadi pembangkang, saya terus terang saya kata, tadi disentuh sikit oleh Papa tadi kan, berkenaan dengan apa ni MOU tu, peruntukan. Sebenarnya tak payah lagi nak ada perjanjian apa. Bagi je. UMNO dulu masa dia kuat, dia memang tak nak bagi. Sebab dia long demokrasi di luar je. Bila masuk dalam negara, kamu menentang aku kerajaan, 2/3 masa tu kuat UMNO. Siapa pun tak boleh nak kata apa, dia tak nak bagi. Tapi masalah dia tak janji nak bagi. Yang menjadi kawan kita, menjadi kerajaan sekarang, menjadi kerajaan yang menjadi Perdana Menteri kita sekarang ni, dia janji. Berkepu-kepu janji. Saya akan bagi peruntukan reformasi pentadbiran, kata kelola. Siap dalam, sepatutnya bagi lah. Kamu takkan nak bawa hak kejahatan yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional dulu. Kamu nak ikut benda tu. Yang kamu bangsatkan itu. Yang UMNO buat tak elok, kamu ambil pula sekarang ni. Jadi kamu pun serupa ya. Kamu cerita MOU ni banyak benda lah yang kita tak setuju. Sebab dia ikat kita kemai-kemai, lepas tu dia tumbuk. Dia tumbuk kita. Kiri kanan, kita nak lawan tak boleh sebab dia dah ikat kita. Itulah. Inilah analogi yang saya ambil. MOU yang diberi pada kami, dia bagi pula 2 set. Satu kepada pembangkang, organisasi pembangkang sebagai parti. Yang kedua dia bagi each members of parliament untuk sign. Kamu lawan daripada apa peruntukan ada, saya akan tarik balik peruntukan. Seorang-seorang dia taruh. Itu satu ugutan dan mungkin juga itu satu pembelian. Seorang-seorang untuk memberi sokongan kepada PMX lah. Memanglah, tapi itulah. Tadi Datuk ada sebut tentang perangai UMNO pun kamu bawa kan. Yang tak bagi. Tapi seturut perangai UMNO dulu pun Datuk kan. UMNO tak ada guna MOU ni untuk ikat pembangkang sokong dia. Tak ada guna untuk membeli pembangkang ke. Dia tak janji.
Dia tak janji apa. Dia tak pernah janji. Dia kuat. Macam ni lagi teruk. Ini memang terus beli je. Bahkan benda ni berbeza tau dengan MOU zaman Ismail Sabri. MOU zaman Ismail Sabri hanyalah semata-mata untuk pastikan bajet lepas saja. Kan? Sebab masa itu memang kita perlu bajet lepas. Sebab memang ada orang-orang mereka ni macam nak kacau dan sebagainya kan. Dan of course waktu Zahid pun dah mula kacau dos everything. So buat MOU tu okay fine. Pastikan bajet kekal je. Sebab bila bajet lepas, kurang-kurangnya banyak benda yang kita nak channel kan, bantuan-bantuan dan sebagainya boleh teruskan. Kan? Bukan untuk mengekalkan kuasa. Sebab Ismail Sabri buat MOU tersebut tak sampai setahun selepas tu PRU dah. Ini 3 tahun lagi. Dan kata kerajaan ni cukup kuat dah, 2/3 kononnya kan. Tapi kalau 2/3 kenapa nak MOU lagi start? Betul tak? Nampak sangat tak kuat. Saya nak sentuh sikit bukan nak MOU ni, perkara yang sila malam ni aku nak bedah MOU ni. Lantak. Itu yang perkara berkenaan dengan perkara ish. Ahli parlimen tersebut selanjutnya mengakui dan mengisytiharkan bahawa perlembagaan persekutuan dan sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia adalah berdasarkan prinsip bahawa semua manusia dilahirkan Sama. bebas dan sama. Ni dalam MOU ni. Yes. Bermaruah dan mempunyai hak asasi dan kebebasan tanpa sebarang perbezaan dari segi bangsa, warna kulit, etnik atau agama, dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama daripada sebarang bentuk diskriminasi atau hasutan terhadap sebarang bentuk diskriminasi. Ini jelas, very obvious. Prinsip yang dibawa oleh ISET yang UMNO pun tentang, kita semua rakyat Malaysia tentang pada ketika itu. Kita turun ke jalan raya lebih kurang 1 juta lebih, termasuk ahli-ahli baju UMNO putih lagi, ingat benda tu saya masih ingat baju putih. Yes. ISET, orang Melayu menentang. Kita bukan nak resis, kita nak cerita yang dimasukkan dalam MOU adalah satu prinsip ISET yang ditentang oleh rakyat Malaysia, especially orang Melayu. Just Datuk, nak potong sekejap. Bukankah ini akan bercanggah dengan perlembagaan? Sepatutnya. Dah tentulah. Dalam ini perlembagaan memang bertentangan. Disebut oleh Ketua Pembangkang bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Beberapa syarat yang dikenakan dalam MOU ini dikoteri boleh menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera yang dijamin di bawah perlembagaan persekutuan. Yes. Jelas. Perkara 153 yang memberikan keistimewaan kepada orang Melayu dan Bumiputera. Ya. So benda ni memang basically-nya langgar habislah 153 tu sebenarnya. Sebab dia dah menyamaratakan the position. Tak, sekarang ni macam YB Datuk kata, ini bukan racist tau. But if you want to talk about the constitution, then you talk about constitution. Jangan kau buat satu benda yang bercanggah dengan perlembagaan, tetapi berselindung kata, oh inilah perlembagaan. Perlembagaan kita ini, rohnya ialah Melayu dan Islam. Yang tu anda kena tahu. Itu antara prerequisite, prasyarat ketika British dan juga Sutradara kita dulu merunding untuk memerdekakan negara kita ini. Itu benda yang basic. Datuk, sambung. Lagi satu, saya nak sebut. Saya sedihlah kepada Perdana Menteri kita, PMX ni, bila dia agak konfront dengan Menteri Dalam Negeri di atas tindakan yang diambil oleh PDRM kepada ejen ataupun kesan-kesan LGBT, terutamanya JAMSWAS yang mempromosikan LGBT. Yes. Tiba-tiba PMX dalam interview di media, dia boleh katakan dia tidak bersetuju dengan tindakan, sedangkan keterlaluan. Dan saya baru teringat, saya balik kepada MOU itu, ada dalam perkara J telah menyebut. Saya nak baca lah. Sila. Saya nak baca dengan jelas satu-satu. Sila baca. Ahli parlimen tersebut juga ni perkara J dalam MOU ni, saya ada secara terperinci lah. Verbatim. Verbatim, bahasa baru. Bahasa yang dibawa oleh PMX. Ahli parlimen tersebut juga mengakui dan menyatakan komitmen bahawa beliau akan menahan diri daripada membuat sebarang kenyataan dan atau ucapan dan atau perbuatan, ini orang-orang undang-undang dia faham bila dan atau ni, atau perbuatan sama ada secara lisan atau bukan lisan yang bersifat kebencian atau menggunakan sebarang bentuk bahasa yang merendahkan atau mendiskriminasikan mana-mana pihak atau kumpulan sama atas dasar agama,
kaum, etnik, warna kulit, asal usul, jantina, kewarganegaraan atau apa-apa faktor identiti yang lain Faktor identiti. atau sebarang bentuk komunikasi yang mempunyai kecenderungan untuk mencetuskan sebarang diskriminasi, kebencian atau keganasan terhadap mana-mana pihak atau melakukan sebarang bentuk penghinaan, penderhakaan atau kecenderungan untuk menghina dan menderhaka terhadap institusi diraja dan juga dan raja-raja Melayu. Saya tengok sini macam nak mengesahkan LGBT lah ayat ni semua. Memang pun. Dalam ni. Sebab tak heran. Apabila dia menyentuh tentang undang-undang liwat, dia kata this is an archaic law. Undang-undang lapuk. Medi tanya dia. Yes. Ha. Dia kata dia tak setuju dengan undang-undang lapuk akan buat pindaan. Tapi kata Medi kenapa tak buat? Dia kata belum, kita ada tumpuan kepada ni. Tapi kenapa kau pergi di rampas watch? Dia bersuara tadi tu. Dia macam kontradik kat situ. Dia kontradik itself. Dan saya tak setuju. Itu tindakan melampau. Melampau kerana menentang LGBT. Maknanya dia menentang undang-undang lewat kerana menyokong LGBT. Teranglah dalam apa ni? Dalam apa MOU tadi. MOU ni jelas. Terang. Jadi saya justify benda ni. Saya tengok ni semacam nak mengesahkan LGBT. Bila saya baca satu-satu, dia kena baca satu-satu dan tenang. Dan kita akan dapat melihat apa yang sedang berlaku dalam negara kita, dan kita tak naklah kita mengundang bala. Sebab saya bercakap ni atas pandangan peribadi saya. Allah marah kepada orang-orang yang songsang ni, dan juga Nabi tak mengaku umat. Dalam Al-Quran dan surah Al-Maidah, disebut dalam surah Al-Maidah ayat 92 tak silap saya, Allah sangat marah kepada orang yang melakukan perkara-perkara ini, dan terbukti apabila kaum Nabi Lut telah diterbalikkan muka buminya. Satu. Dan maknanya bila yang kedua, Nabi tidak mengaku umat orang-orang yang melakukan begini, maknanya bila Nabi tak mengaku umat, kita jauhlah daripada syurga lah. Na'udzubillah lah. Dan kita masih ada masa lagi. Mana-mana pihak yang melakukan kerja-kerja begini, kita masih ada masa dan Allah beri peluang kepada kita untuk bertaubat, dan tinggallah kerja-kerja macam tu. Jangan kita mengundang bala. Tak apa, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi ni. Pemurah kepada siapa? Kepada semua makhluk dia. Mengasihi ni kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dia kasih ni khusus kepada orang beriman. Dalam Bismillahirrahmanirrahim tu, Allah kasih kepada orang yang beriman. Jadi Allah beri peluang orang yang beriman ni bertaubat, dan insya-Allah taubat kita, dosa kita sebesar mana pun, Allah insya-Allah Allah akan terima. Allah ni Maha Pemurah, akan apa ni, dosa-dosa yang kita lakukan berhentilah, jadilah. Jadi saya sebagai apa ni, sama-sama rakan kita menasihatkan di antara kita satu sama lain, supaya kita mungkin dengan apa yang saya bercakap ni, kita dapat satu pencerahan masuk dalam jiwa kita, dan kita bertaubat. Alhamdulillah, kita Allah akan ampun. Sedangkan orang-orang jahat, orang berzina, apa semua pun Allah ampun. Pelacur pun bagi makan anjing yang dalam kelaparan pun, dan dia bertaubat, ampun, Allah masuk dalam syurga. Jadi Allah ni Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Jadi saya harap begitulah. Jadi saya tak naklah dalam komen-komen kita ni, kita tak tuduh siapa-siapa. Cuma perkara ini sudah berlaku menjadi satu industri yang tertua dalam dunia. Kan? Industri pelacur dan apa ni, pelacur. Ni sudah ada di mana-mana dunia. Baru ni saya ke Timur Tengah pun saya jumpa ada. Nak buat macam mana? Dalam keturunan kita pun dia ada kunsa tak apalah. Sebab kunsa ni dia ada dua jantina. Dia ada dua apa ni? Dua jantina. Dan kecenderungan fizikal dia tu sama ada kepada lelaki atau ke perempuan. Kalau dia kecenderungan kepada lelaki, dia akan jadi lelaki. Kalau dia kecenderungan dia perempuan, dia boleh jadi perempuan. Yang tu dia boleh pergi buat operation ke apa. Kalau ulama boleh buat keluar fatwa tu. Saya tengok yang tu. Tapi yang ni, yang duk elok-elok, jantan ni keras-keras, tiba-tiba bila tengok lah ni jadi lembut pula. Bukan dapat saya tak mahu sebut lah nama sebab dia. Dulu ni cukup keras, cukup elok. Masa tu ke? Lepas tu itu yang bisexual ni pun satu bab juga. Tapi itulah the thing is kan,
Yelah, nak cerita pasal benda-benda macam ni, of course benda ni basically sensitif jugalah kan. Terutamanya macam kalau kita masih ingatkan ketika awal mula-mula sekali Perdana Menteri kita menjadi Perdana Menteri, terdapat satu laporan daripada satu tabloid lah dari Itali iaitu Nova Agency yang terang-terang kata full blown homosexual become the first prime minister in Malaysia kan. Dan benda itu sebenarnya bukan kecil anak tau. Tak kira tabloid kau tidak. Tapi anda kata kalau benda itu salah, sepatutnya at least satu penafian, nombor duanya kalau boleh ambil tindakan undang-undang ke apa-apa kan. Tapi menyebut tindakan undang-undang, nak cerita lagi sekali pasal retorik Kerajaan Madani ni kan. Kita semua tahu tuan-tuan sekalian, baru-baru ini Bloomberg sekali lagi telah mengeluarkan satu laporan yang memang boleh tarnish reputasi kerajaan kita. Dulu dia keluarkan laporan betapa Perdana Menteri dan juga kononnya Wakil Yang Agung dikatakan mengadakan perbincangan dengan wakil-wakil syarikat judi untuk mewujudkan kasino dekat Forest City. Di mana benda itu Bloomberg siap kata akan memberikan rezeki kepada Yang Agung. Kan kita dapat lihat kerajaan gagal bertindak ke atas Bloomberg pada ketika itu. Okey, itu tolak tepilah belakang cerita itu. Yang baru-baru ini pun berkenaan dengan laporan Bloomberg yang antara lain telah mendakwa laporan ini telah mendakwa berdasarkan kepada semua-semua dia orang, Perdana Menteri telah mengarahkan agar SPRM tidak siasat Farhas Wafa Salvador yang daripada setpol biasa tiba-tiba jadi bilioner terbaru Malaysia kan. Dan juga mendakwa Perdana Menteri telah mengarahkan SPRM menyiasat Tun Daim, Tun Mahathir dan juga 3 anak Tun Mahathir lah. Saya antara mereka yang lantang minta Perdana Menteri kalau boleh ambil tindakan terhadap Bloomberg. Tolong saman. Tapi sampai sekarang laporan polis satu pun tak dibuat oleh mana-mana anak Madani pun. Tak cerita Perdana Menteri. Perdana Menteri sibuklah, kita faham. Anak Madani pun tak ambil laporan polis sebagainya. Kan? Dan obviously Perdana Menteri pun tidak bertindak untuk menyaman Bloomberg dan sebagainya kan. Dan baru-baru ini pun Naimah Khalid iaitu isteri Tun Daim telah buat laporan polis. Minta polis siasat Tun Anwar atas dakwaan salah guna kuasa berdasarkan laporan tersebut. Tengok-tengok polis tak siasat Anwar kan, dan dilaporkan siasat pula Bloomberg di bawah SKMM dan juga Akta 505. Bukan 500. 505 saya rasa Ustaz Zubi tahulah, iaitu mendatangkan ucapan yang membangkitkan kekesaran awam, bukannya fitnah. Jadi nak tanya pada Ustaz Zubi, retorik level berapa ni sebenarnya? Saya nak sentuh sikit sebelum Boleh. Tuan Zubir bangkit berkenaan dengan Salvador, Farhas Salvador. Yes. Farhas Wafa Salvador. Farhas Wafa Salvador. Dia ni bukan orang Melayu kot ni. Kalau orang Melayu kan nama macam ni macam saya lah, orang Melayu ni. Awang. Itu clear. Pure Awang. Pure Awang. Pure Melayu lah. Jadi saya akan bangkit soalan ni dalam parlimen kali ni. Saya nak tanya, betulkah Farhas Salvador ni yang dulu biasa-biasanya telah mempunyai saham dalam high-tech padu 1 bilion? Saya nak tanya Perdana Menteri sendiri. Sebab komen ni dijawab oleh Bloomberg. Bloomberg kalau tak betul kena saman. Bukan panggil Fahmi Fadil ni, bagi saya budak ya. Dia ni budak suruhan ya. Tuan dia kata jelai lidah, dia pun jelai balik. Macam tu ya. Fahmi Fadil ni saya hilang dia. Saya punya kehormatan saya dekat dia. Jadi saya nak tengok jawapan ni betul ke? Farhas Wafa Salvador ni daripada orang biasa tiba-tiba boleh mempunyai saham dalam high-tech padu ni sampai 1 bilion. Personal political aid kepada Anwar Ibrahim. Dan bukan sekadar sebelum siapa dia ni? Dia tanya. Saya sebelum ni kita tak kenal. Kita tak kenal siapa dia ni. Siapa Farhas tiba-tiba menjadi very important person. Dalam negara kita. 4 minggu selepas daripada meletakkan jawatan sebagai personal aid kepada Perdana Menteri, pada Anwar Ibrahim, political aid kepada Anwar Ibrahim, tiba-tiba mampu membeli saham high-tech. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia dia sebagai orang yang berada di belakang Anwar sebagai political aid, sebenarnya dari segi undang-undang juga telah melakukan satu kesalahan jenayah yang dipanggil sebagai
inside traders. Yes, inside traders. Itu inside yang traders. kita pertikaikan. Sebab macam inside traders, okey, bagi anda tak faham lah, inside traders ni lah ada orang dalam yang telah bagi maklumat secara salah dan curang kepada seseorang itu. Oh, sekarang ni syarikat aku nak bid tau ni. So kalau kau nak, kau risau dia sekarang. Benda itu merupakan satu benda yang salah tau sisi undang. Sebab telah mendapat satu advantage yang tidak adil. Tidak adil. Kepada potential buyers dan sebagainya. Kan macam tu sedaplah. Tapi saya nak tambah sikit pada YB Datuk dengan Ustaz sebelum saya minta Ustaz hurai lagi pasal retorik kan. Tadi sebut tentang Farah Shafwa dapat saham high-tech padu. Tetapi kalau berdasarkan kronologi tuan-tuan sekalian, basically-nya Farah Shafwa ni of course sebelum ini merupakan pengurusi PKR Perak. Okay. Dan kemudian saya just sebut satu-satu dia bukan sekadar dapat beli saham high-tech padu tau. 27 Disember 2022, Farah Shini telah dilantik sebagai pengurusi syarikat tersenarai. Ni semua listed Semua listed company Apex Equity. Nilai berapa? 205 juta. Okay. Kemudian, a few days after that, 3 bulan Januari 2023, dia juga dilantik sebagai pengurusi, of course, syarikat yang tersenarai juga, iaitu 7-Eleven Holdings. Under Vincent Tan. Okay. Nilai lantikan itu berapa? 2.25 bilion. Alright. Kemudiannya, pada 9 Mei 2023, beliau ini juga, penama ini, turut dilantik sebagai pengurusi syarikat yang juga tersenarai, iaitu Excel Force MSC Sdn Berhad. Tadi sebenarnya Berhad. Dia Berhad bernilai 180 juta. Okey. Dan dalam masa yang sama juga, beliau ini difahamkan mempunyai kepentingan lebih kurang 1.84% pada ketika itu. Dalam syarikat tersebut lah. Syarikat tersenarai kan. Listed company. And then pada orang kata apa, Mac 2024, didedahkan juga, dia sendiri dedahkan bahawa dia dengan rakan dia, kawan dia, telah beli satu lagi 4.97% equity dalam satu lagi listed company iaitu Theta Edge. Nilai berapa? 194.65 juta. And then kemudiannya of course high-tech padu pada bulan Mei, pada bulan April kita laporkan. Jadi itulah sambung. Saya nak tambah sikit yang dibangkit oleh Papa Berry tadi ni. Saya nak bangkit dalam parlimen juga. Apa yang dibangkitkan oleh Papa ni, Berry tadi ni, saya akan bangkit dalam parlimen. Maknanya kamu punya standard parlimen lah. Saya nak bangkitkan. Katanya dilaporkan oleh DH. Paper akhbar mingguan DH ini yang mengatakan, adakah kerajaan sudah memutamatkan pemilihan syarikat yang berkepakaran dalam bidang teknologi maklumat dan keselamatan negara bagi membangunkan projek sistem Immigration Bersepadu Nasional ataupun NIISE. Dan dikatakan, benarkah dah muktamar high-tech padu yang dipilih untuk membangunkan sistem ni? Jadi kita nak tahu juga high-tech padu ni, sebelum ni dia ada kepakaran apa? Apa bidang perniagaan dia? Tiba-tiba diberi satu projek untuk membangunkan sistem immigration bersepadu nasional ini melibatkan keselamatan negara. Jadi kita nak tahu juga kepada siapa yang dia outsource this sistem. Sebab kalau dia tak ada pengalaman tentu dia kena outsource. Betul, of course. Dia kena outsource kepada mana-mana syarikat ataupun partner-partner, sleeping partner dia yang lain yang boleh diberi projek-projek ini untuk dibangunkan. Jadi kita nak tahu juga mereka ni adakah dia telah ditapis di pihak keselamatan. Kita bimbang tiba-tiba ejen Israel duduk dalam negara kita. Macam mana berlaku di Ismail Haniyah ditembak dalam negara Israel. Dalam negara Iran. Di Iran ketika itu rupanya ejen Israel dah ada dalam tu. Jadi kita tak naklah perkara-perkara ini menjadi satu orang panggil pengajaran kepada kita ataupun sebagai pelajaran untuk kita ambil this knowledge untuk kita memberi satu pandangan yang memberi satu orang kata penumpuan yang sangat serius supaya tidak berlaku dalam negara kita. Kita tengok dulu dalam negara kita pensyarah UIA telah ditembak mati dan dikatakan ejen Israel telah masuk ke dalam negara kita. Kalau unsur-unsur ini kita tak beri perhatian, ejen Israel ejen pensyarah Palestin itu dibunuh oleh ejen Israel di Malaysia. Katanya seorang warga negara Palestin yang menjadi pensyarah di Malaysia. Ini satu perkara yang maknanya bukan satu kerisauan yang tiada asas. Tak ada. Memang berasas. Memang berasas.
Risau Dah ada tangkapan pun. Dah ada tangkapan Dah ada pun. tangkapan pun. Apa tu kita katakan ejen Israel tu. Ya. Ada ejen Israel daripada rakyat Malaysia. Ya. Yang luar tu yang kena tangkap pistol tu pun satu hal. Satu hal. Lepas tu yang rakyat Malaysia sendiri sebagai ejen Israel daripada parti mana tu? Saya nak ambil anak je, Mat. Ha. Kita tak nak sebut parti sekarang. Tak ada Parti mana? Kita sebut Total of Management, Ya. Government of the Day. Government of the day. Kita nak tak yang tu. Jadi fokus bila kata reform of management, reform of administration, you must focus on this thing. Betul. Kalau benda ni leak sana, leak sini, bocor sana, bocor sini, tak adalah reformasi. Sebab tu bila kita berjanji, kita kena tunai. Bila kita bercakap, kita kena cakap benar. Bila kita diberi amanah, kita kena tunaikan benar. Kita bagi ruang pada YB, ada orang nak jumpa kejap. Okey, Jadi kita balik pada tadi tu yang isu teruskan. apa ni yang dikatakan isu apa? Isu integriti berkaitan Bloomberg, laporan Bloomberg tu. Ya, betul. Sebenarnya kita tak tuduh apa-apa, tapi Tak tuduh. Kita cuma berdasarkan laporan Bloomberg. Tak pernah fizi tu je Bloomberg. Ya, Bloomberg. Dia kata kalau nak rujuklah Bloomberg kan. Jadi itu rujukan Rafizi. Jadi patutnya kita kena tengoklah. Tapi saya balik kepada tadi isu apa tu kita katakan reformasi institusi tadi yang berkaitan dengan soalan tu tak jawab lagi tadi. Yang berkaitan dengan AG dengan Pendakwa Raya tadi tu. Sebab kalau kita tengok tugas AG adalah sebagai penasihat kepada Perdana Menteri. Betul. Betul. Tiba-tiba di bawahnya nak dakwa. Ada tak dia punya connection dengan Perdana Menteri tadi? Akan ada conflict of interest. Ya, of course. Jadi inilah yang sebenarnya apa yang dicadangkan oleh Anwar semasa jadi pembangkang patutnya didengar oleh PMX. Betul lah. Anwar dulu yang berteriak sepatutnya diambil pengajaran oleh apa ni kita kata PMX. Betul. Kalaulah dua orang tu orang yang berbeza. Itulah. Patutnya Anwar kena cakap Anwar. Anwar kena dengar cakap Anwar ataupun PMX dengar cakap Anwar. Bahawa benda tu memang perlu. Maknanya perlu buat sebab urgensinya ada. Iaitu berkaitan dengan conflict of interest. Betul. Jadi tak heranlah kenapa 47 kes boleh dilepaskan di NAA. Discharge not amounting to acquittal. Jadi ini satu benda yang kita katakan mencemarkan nama baik kita katakan institusi AGC itu sendiri sebenarnya. Betul. Dan terpalit pada sistem kehakiman. Orang kata, tengoklah, takkan kau dah kata mahkamah tak adil. Point is, kan, bila Zahid, kita just sebut nama lah, macam Zahid dapat di NAA. Itu bukan salah hakim. Bukan salah hakim. Sebab hakim tak ada pilihan. Anda kata kalau pihak pendakwaan tak nak teruskan proceeding, kan, dia nak hentikan proceeding at that time, kan, hakim tak boleh buat apa. Dia ada dua peruntukan. Satu dalam CPC, Criminal Procedure Code ataupun Kanun Acara Jenayah. Yes. Dan juga dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa adalah merupakan kuasa AG, kuasa peguam negara untuk institut untuk memulakan satu pendakwaan, dan juga dia juga punya kuasa untuk menghentikan suatu dakwaan. Tanpa perlu memberi penjelasan pada umum, dia kata. Ya. Dan banyak kes telah berlaku. Ada orang saman AG sebab tak melakukan pendakwaan kepada satu-satu orang, maka mahkamah kata disebabkan kerana peruntukan yang jelas adalah perlembagaan, peruntukan yang jelas adalah CPC tadi, Kanun Acara Jenayah tadi, memang kuasa. Hakim tak ada pilihan. Betul. Hakim hanya menyebut setelah diminta. Hakim sendiri tak ada pilihan. Yes. Hakim, dia just boleh hold that proceeding, tapi tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Sebab itu memang kuasa. Jadi janganlah kata ini adalah hakim punya kerja. Bukan kerja hakim. Hakim hanya melaksanakan proceeding mahkamah
yang berkaitan dan berdasarkan kepada peraturan undang-undang yang ada. Dan undang-undang itu memperuntukkan. Persoalannya, AG dia adalah penasihat kepada menteri. Yes. Itu isu dia tuan-tuan sekalian. Tapi itulah. Kita dah cerita benda banyak kali tau. Kalau anda ikuti video-video saya sebagai contoh. Walaupun saya bukan peguam. Tetapi bak kata Ustaz Zubir, saya boleh jelaskan benda pasal keguaman ini dengan agak baik. Alhamdulillah lah. Kan? Ustaz Zubir dengan cerita lah. Dia memang peguam pun. Dia memang cerita benda itu. Jadi, perkara-perkara ini sebenarnya merupakan satu benda yang sangat-sangat besar tau untuk diberikan perhatian. Sebab apa? Sebab benda-benda macam inilah yang akan memberikan impact kepada para pelabur luar. Sama ada nak teruskan dalam masa negara kita ni atau tidak sebagainya. Sebab bila berlaku meddling of power seperti ini, ataupun at least perception berlaku meddling of power seperti ini, ianya akan menyebabkan our potential suitors, dia tak nak masuk. Sebab dia akan rasa macam, aku rasa negara ni korup. Walaupun kata indeks korupsi kita ni okey ke apa-apa ke, tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang berlaku sebenarnya. Iaitu tidak berlaku separation of power antara pendakwaan dengan AG. Di mana macam Ustaz Zubir kata tadi, AG is the, orang kata apa, advisor to the PM. And yang di-Pertuan Agong juga. Kan? Jadi secara asasnya, macam dia dijanjikan oleh Rajesh dan Karaja, iaitu Pegawai Tun Daim. Sekarang ini polis berada bawah kerajaan, bawah KDN. So macam mana kita nak expect polis akan siasat Perdana Menteri? Ibarat macam engkau nak minta pengawas pergi siasat Gosah sebab mau ukur belakang jamban. Tak jadi. Memang tak jadi masalahnya kan. Tapi itulah dia. Inilah antara retorik. Tapi kita dah cukup cerita pasal retorik. Banyak sangat retorik. Kalau saya cerita pasal retorik, sampai pukul 1 pagi kan tak habis. Subuh pun tak habis. Okay, saya nak cerita pasal kebebasan suara. Sebab itu antara tajuk kan. Ya, betul. Retorik kebebasan suara. So kita masuk ke bab kebebasan suara sebab tadi saya ada sentuh juga dekat YB Datuk berkenaan dengan beliau dah digantung dan juga dihalau banyak kali. Tapi sebelum nak teruskan pada topik itu, saya nak ucapkan tahniah kepada Khairi Jamaluddin kerana telah berjaya memenangi anugerah penyampai radio popular untuk anugerah Bintang Popular Berita Harian pada tahun ini. Beliau dah menang, confirm. Okey. Dan jadi KJ jangan lupa, saudara, hari ini menang. Besok kita makan ramai-ramai. Jangan lupa tahu KJ Tapi dengan aku lah, bukan aku lah kan. Tapi kalau kau nampak video aku ni, calling lah kan. Kau kan tak kenal aku kan. Come on lah bro, kita kan friend. Alright. Tapi makin moyan lah nak apa-apa masalahnya kan bila KJ menang. Dulu punya lah kata apa tu, Radio Era. Tak ada dah kena Radio Era. Hot FM. Boykot lah apa, tak ada orang nak tengok lah apa. Tak ada orang dengar semua kan. Tak ada orang dengar. Sekarang dah menang. Itulah dia. Tapi itulah. Bila kita ulang balik. Saudara Saya kalau saya menang, besok belanja makan. Kita makan ramai-ramai. Itu pun nak koyak. Weh, koyak gila. Sampai Fahmi Fadil koyak. Apa cerita? Macam Datuk kata tadi lah. Itu budak-budak aje Fahmi Fadil tu. Janganlah. Jangan sebutlah. Tapi memang kerajaan sekarang ni dia cepat koyak. Dia nak dipuji. Dia nak kita puji dia itu ni dia buat. Tapi apa satu dia tak buat pun sebenarnya. Ni kalau dia buat GST, dia jilat balik apa yang dia tentang dulu. Itulah. Kan? Ni katanya dalam bajet ni. Kita tunggu tengoklah. Okey, sebelum saya cerita pasal kebebasan suara Datuk. Alang-alang Datuk sebut bajet kan. Ada penonton kat sini minta saya tanyakan Datuk, apakah persediaan PN untuk badan pengarah bajet ni? Let's say mungkin you all ada bajet alternatif ke, ataupun you all standby dengan hujahan ke apa-apa ke sebagai contoh. Of course kita tak tahu bajet tu apa lagi. Tapi sudah tentulah dalam peringkat Perikatan Nasional, bunga-bunganya macam dah nampak kan. So, kalau Datuk boleh share sedikit benda-benda yang mungkin tidaklah rahsia, tidak strategi ke apa-apa kan. Kita tak perlu tiru PH masa mereka menjadi pembangkang. Mereka ada bajet strategi. Mereka ada bajet apa dia panggil apa bajet? Alternatif bajet. Objektif bajet. Alternatif bajet. Masa tu mereka ada alternatif bajet. Jadi kita tak perlu tiru mereka. Kita ada kita punya plan sendiri bagaimana kita nak membangunkan ekonomi. Dan yang penting kita akan letakkan dulu cost of living. Maknanya bila cost of living tu rakyat lah. Rakyat yang akan menerima semua apa saja polisi kerajaan yang berlaku kalau kita silap buat tindakan. Jadi ekonomi kita perlu berkembang dan rakyat kita tak nak menyusahkan. Yang ni kita simpan dulu. Bila kita jadi kerajaan kita buat lah. Sebab kita pun pernah berlaku. Sebab bila berlaku satu contoh paling mudah saja. Bila berlaku COVID-19.
kerajaan melihat apa yang perlu keutamaan? Nyawa. Nyawa. Betul. Nyawa diutamakan. Pasal kalau kita tidak beri tumpuan fokus kepada nyawa, itulah harapan kehidupan kita terakhir. Dalam Islam itu daruriyat yang paling tinggi. Ya. Nyawa di tempat pertama. Sama. Salah satu akal syariah akan menjaga nyawa. Nombor dua. Ha. Nah, selepas daripada agama. Yes. Hifzuddin, hifzun nafs. Hifzun nafs. Jadi bila nyawa keutamaan pada ketika itu, sebab itu kerajaan dia tinggalkan dulu. Ya, bukan dia tinggal, yang lain terus kita, sebab dia panggil MCO ni seluruh dunia. Sebab nak menyelamatkan nyawa lah. Pada ketika itu ada orang kritik lah, itulah ini, sedangkan benda ini seharian berpuluh ribu meninggal seluruh dunia. Di kerajaan terpaksa mencari alternatif bagaimana kita nak menyelamatkan nyawa. Jadi kalau kita terpaksa sayang duit kah? Kita sayang duit kah ataupun sayang nyawa? Jadi kita pada ketika itu kita dah simpan duit banyak-banyak, kita ada sinking fund lah apa semua. Pada ketika kita menghadapi musibah, kita kena belanja lah. Jadi sebab itulah kita di antara negara yang paling baik mengawal COVID-19 dan cepat recovery kita adalah the best country yang dapat expedite the recovery ni. Diakui oleh dunia. Diakui oleh dunia. Yes. Dan yang paling penting itu, beras tempatan tak hilang. Tak hilang. Walaupun orang tak boleh keluar. Walaupun tak boleh keluar, COVID, masa tu orang nak pergi menanam padi, nak mengerak padi semua, tak agak kurang sebab COVID, tapi beras tempatan. Beras tak hilang. Beras tak hilang. Dan kerajaan putuskan masa tu, setiap meja yang ada, jangan bagi satu keluarga tiada ada makan. Pastikan ada makan atas meja. Atas meja. Itu dia panggil. Masa tu agak terkenal dengan bagus apa. Dan tak ada orang yang mati kelaparan kerana tidak ada makan pada ketika itu walaupun MCO. Ya, betul. Tapi orang mati kerana COVID ada. Sebab tu kita terpaksa kena membelanjakan untuk mencari vaksin bagi menyelamatkan nyawa-nyawa manusia. Dan sekarang kata kita membazir dan sebagainya, tak betul tu. Sekarang ni Khairi kalau dia mendengar, dia sangat setuju dengan pandangan saya ni. Betul. Sebab dia menjadi Menteri Kesihatan ketika itu. Ya. Dia KJ dia akan setuju dengan saya, pandangan saya pada berkenaan dengan pada ketika itu. Walaupun MCO duit kita belanja banyak, beras tempatan ada. Ada. Itu yang penting. Beras import tak ada. Beras import ada, tapi mahal, orang tak beli. Tapi masih lagi beras tempatan RM26, 50% pada ketika itu. Tak naik pun. Tak naik pun. Sebab tu lah orang kata, walaupun PKP pasal tu kan, tapi diorang tak rasa macam berat. Diorang rasa okey lah kan. Memanglah ada yang kena buang kerja sebagainya kan. Company tutup sebagainya. Tapi diorang tak seberat time tu. Kan, nampak macam tenang lah sikit. Cuma ada bantuan. Ada bantuan dan sebagainya lah. Okay. So, sekarang saya masuk ke topik yang berkenaan dengan kebebasan suara. Dan of course, antara orang yang, bukan antara lah, memanglah, obviously orang paling layak untuk berceritakan tentang perkara ini ialah Wabi Datuk Haji Awang lah. Betul. Kan? Sebab kita semua mendengar tentang Wan Ahmad Faizal digantung 6 bulan di Parlimen. Hanya kena mempertikaikan tentang pembelian saham MHP oleh JIP. And then kita juga pernah mendengar betapa ramailah pihak yang telah dikeluarkan, yang telah digantung berhari-hari kan. Kerana benda-benda yang tak sepatutnya berlaku pun. Kan? Dan antaramangsanya of course Wabi Awang. Saya nak satu soalan untuk membuka semua ini. Speaker kita boleh pakai ke tak masalahnya? Tu soalan saya besar. Pakai tak pakai pun, speaker tu Tetap speaker. tetap speaker dilantik oleh kerajaan sekarang untuk dia menjadi speaker. Tu masalahnya. Jadi dia terpaksa lawyer tu dia punya bos. Apa cerita pun dia nak tunjuk keadilan macam mana pun dia takkan boleh seadilnya. Sebab dia dilantik oleh gabungan parti yang memerintah sekarang yang dicadangkan oleh Perdana Menteri untuk menjadi speaker. Jadi walau macam mana pun dia akan bertindak. Ni saya dapat tahu pula hari ni kita dapat bahawa dikurangkan perbahasan jadi top 10 kepada setiap hari soalan-soalan lisan dalam parlimen. Dulu kami 5 kerajaan 5 pembangkang. Tapi sekarang saya dipahamkan katanya pembangkang dikurangkan kepada 4. Kerajaan BBC dinaikkan kepada 6. Jadi yang nak bangkang, nak kritik ni adalah pembangkang. Kerajaan mana-mana pun apa saja round nak apa saja usul yang dibawa, Dia akan sokong. dia akan Lulus saja. Yes. Jadi mana nak dapat check and balance. Jadi bagilah kami ni lebih tak apa. Kawan-kawannya kami 6, BBC 4 je. Baru boleh. Betul. Kan baru. Sepatutnya Gitu. Barulah keadaan kerajaan melalui speaker akan dapat satu
satu pandangan yang berbeza daripada pandangan kerajaan. Dia orang tak akan berani lawan. PH UMDAP ni tak akan berani against the motion ataupun usul yang dibawa oleh kerajaan. Dia akan yes man ya. Ya, betul. Kamilah yang akan kritik, memberi pandangan dan juga bagi solution, dan bila kami kritik, kami akan bagi satu cadangan balas. Counter proposal bahawa begini. Nak terima tak terima itu pasal lain lah. Tapi sekurang-kurangnya ada second opinion daripada opposition. That's why we play a role as a opposition. Ni kalau ni dah dengar kata dah nak kurang pula kami punya turn daripada 5 ke 4, dan daripada turn kami yang dikurangkan satu tu dibagi tambah kepada BBC. Jadi no point lah, dia yes man ya, bodek lah semua kaki bodek semua, ronsen semua. Betul. Dan menyebut tentang Allah SWT Muhammad berkenaan. Saya nak balik pada speaker tadi kan. Ini Ustaz Zubair jawab. YB Awang of course boleh jawab sebab melibatkan beliau. Kerana kalau kita masih ingat, antara perkara yang menyebabkan YB Awang ni pernah dihalau atau digantung 4 hari, cuma tak jadi je, ialah kerana speaker Dewan telah menuduh atau telah membuat ruling bahawa Datuk Awang telah mengganggu aturan mesyuarat. Sebab masa itu saya ingat Datuk Seri Tauhidin bangkit. Kerana masa itu Azalina membawa satu usul yang tidak ada senarai aturan usul. Tidak ada senarai aturan mesyuarat. Usul tu tak ada. Tiba-tiba dia bangkit, dia bawa benda tu, iaitu usul kalau tak salah saya menjunjung kasih Perdana Menteri kepada yang di-Pertuan Agong ke-16. Ya. Kan? Betul. Dan kemudian Datuk Taki bangkitlah. Benda ni tak ada aturan usul. Macam tadi. Okey. Kenapa dibangkitkan? Apa salahnya Perdana Menteri bangkitkan ni? Yang aku nak beritahu korang nak apa-apa Kenapa kita kena lawan benda itu? Kenapa kita mesti marah? Macam tadi, YB Awang kata, untuk satu hari itu, untuk usul bawa dan sebagainya, bukan satu hari. Untuk satu sesi parlimen itu pun sebenarnya terhad. Sepatutnya 5 pembangkang, 5 kerajaan. Dan sekarang dah dikurangkan, 4 pembangkang, 6 kerajaan. Dan of course kita perlukan banyak usul untuk dibawa. Dan pembangkang pun ada juga nak buat motion dan sebagainya kan. Tetapi bila tiba-tiba pihak kerajaan dibenarkan untuk bawa satu usul yang tidak ada aturan mesyuarat, benda itu merupakan satu benda yang satunya akan mengganggu aturan, keduanya is unlawful lah kalau ikutkan. Tapi of course kalau speaker ruling boleh buat lah. Cumanya masa itu Datuk Taki telah membantah, dan benda tu jadi commotion jap dekat parlimen sampai of course lah kan, kalau benda bergaduh ke parlimen ni YB Awang nombor 1 lah. Betul aku kan. So kita bagi dia YB Awang lah komen. Dia lawan dia Raya dua orang tu. Raya dengan hulu langat. Dia dengan ulangan pada kurang sekarang. Dah lah. Topik ganti dia pula. Topik tengah bertani. Topik. Ganti dia pula kan. Yalah bapak dia speaker. Kan. Jadi Kroni. Kerana itu saya nak tanya tadi kepada YB. Sebab kita nampak sebenarnya speaker ni, memanglah saya faham speaker ni memang kena berkhidmat mewakili kerajaan yang dimelantik beliau. Tetapi nampak sangat yang speaker ini ruling ni lawak-lawak, dan boleh saya katakan sangat tak adil. Sebagai contohnya kan, macam saya ulang balik cerita Wak Ahmad Faizal. Hanya kerana dia berkeras untuk tahu, dan dia cuma bawa satu benda yang innuendo surat layang tu kan. Black Rock. Pasal Black Rock tu digantung 6 bulan. Padahal innuendo tu bukan je dia nak tuduh, dia cuma bawa untuk dibincangkan betul atau tidak. Kan? Sebab surat itu memang layang, tetapi kandungannya macam mana? Tapi kena gantung 6 bulan. Jadi, itu yang saya tanya pada pandangan Haji Awang. Dan mungkin Ustaz Zubi lepas sebagai pengamal undang kan. Speaker ini memang kelihatan tak adil. Apa komen? Saya pernah dalam TikTok juga. Saya komen pasal adil tak adil ni. Zalim tak zalim ni. Akhirnya saya diberi surat tunjuk sebab oleh Tan Sri Speaker dalam TikTok yang dibuat oleh pegawai-pegawai di parlimen di luar Dewan Parlimen je. Luar kan? Jadi bila kenaan itu saya tak nak lagi lah pisang berbuah 2 kali. Dan tapi saya sangat pegang dengan prinsip saya. Bila saya cakap sesuatu, saya ada strong reason saya ada breakdown. 4-5 kes. Kalau saya kata kawan ni tidak adil ataupun zalim, saya dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya terimalah kalau apa saja bentuk hukuman untuk saya, tapi saya tidak akan pull back my statement lah. I not retract my statement. This is my prinsip lah. I tak kisahlah nak buat apa di luar parlimen. Saya pernah dengar yang berhormat Tan Sri Speaker pernah berkata, saya di luar pada Dewan Parlimen saya tak peduli.
kritik ke apa ke semua saya tak ada ambil hal. Saya hanya dalam dewan. Tapi saya bercakap yang saya dapat surat ni di luar dewan. Saya nak tengok lah. Cakap tak sebuah bikin. Cakap tak sebuah bikin. Betul lah tu. Ya, itulah dia cakap pasal bikin. Retorik jugalah. Saya nak sambung sikit pas apa yang berlaku dalam parlimen dan juga dewan negeri adalah irony. Suatu irony. Sebab dewan tu yang rakyat pilih tu adalah untuk bercakap. Betul. Tiba-tiba awak tak bagi bercakap. Tak bagi ruang bercakap. Ataupun sekat. Ataupun membuat gangguan. Dan sepatutnya, contohnya YB Awang bangun untuk bercakap. Raya kacau. Hulu Langat kacau. Sepatutnya waktu kacau tu diganti. Betul. Sebab dia ada agenda. Dia ada poin-poin. Dia kena beritahu. Betul. Tapi tiba-tiba bercakap diugut dengan hukuman, digantung dan sebagainya. Dan yang pelik yang berlaku kepada Azmin Ali. Bercakap dalam Dewan Negeri sudah tak dianggap sebagai dah tak kebal. Sedangkan ahli parlimen, ahli Dewan Negeri, mereka ni imun. Betul. Nah, melainkan mereka membuat tuduhan yang sangat jelas. Tapi memohon penjelasan, membentangkan data, itu tak salah. Betul. Sama juga dalam akta hasutan. Sebenarnya tadi ada sebut pasal 3R dan akta hasutan kan. Ada 3R lah, iaitu, tapi sebenarnya 3R tak ada, tapi ada akta hasutan. Akta hasutan ni sebenarnya kalau kita baca, kita boleh bagi komen yang betul. Betul. Contohnya berkaitan dengan raja-raja. Jika sekiranya raja-raja membuat sesuatu yang bersalahan dengan tugas yang dia buat tu, dia buat benda yang salah, sebenarnya boleh. Dalam akta hasutan tu ada sebut, boleh memberi pandangan ataupun menyebut fakta-fakta yang berkaitan dengan kesalahan yang dibuat. Jadi kalau raja-raja boleh disentuh, tiba-tiba dia jadi 3R juga, ini sebenarnya hanyalah intimidasi. Betul, intimidate. Terutamanya kepada orang ramai. Kita bercakap ni, kenapa kita kata irony? Sebab dekat luar ni, rakyat pun tidak dia bercakap. Kerana TikTok dibenam. YB Viral dah berapa dah? Tahu tak apa. Naim Brandish berapa akaun dah kena tutup. Betul. Maknanya, itu ialah sebab mereka, kita katalah sebab mereka bukan dalam parlimen. Parlimen dilantik untuk bercakap. Kan? Tapi yang dalam parlimen tu diganggu dan diberi macam-macam sekatan. Betul. Yang tak berlaku sama UMNO dulu pun. Walaupun dia orang kata UMNO tu zalim lah, maha zalim dan sebagainya. Tak seteruk apa yang berlaku pada hari ini, pada pandangan saya lah. Tapi betul lah pun, sebab ramai orang katakan, sebab kita bukan baru dalam politik, kan Ustaz YB. Kita bukan orang yang baru masuk politik 3-4 tahun lepas. Kita bukan macam anak papa yang muncul hanya selepas Anwar menang pilihan raya. Tak. Kita dah berada sekian lama. Kan? Kita macam contoh saya kan, betul-betul aktif sebab saya masa zaman reformasi, saya remaja. Saya belajar kat universiti. So dari situ saya start aktif politik lah. Walaupun mungkin tak langsung ke apa-apa ke, tapi kita ambil tahu. So kita dapat buat perbandingan tau antara zaman itu dengan zaman sekarang ini, macam mana perbezaan dia. Sekarang ni memang terlampau, orang kata, tengok Papa Beri mesti boleh podcast dan sebagainya kan. Ini kalau kita tersalah cakap, confirm polis akan call. Kalau kita tersalah sebut sekali, confirm nanti besok tak pasal-pasal radio akan datang rumah. Kan zaman dulu, even walaupun dikutuknya Najib bagian Arab, kita ambil contoh Najib, contoh apa yang orang tak kutuk Najib. Kan? Macam tadi YB Awang sebut pasal GST. Apa saja tak ketuk Najib tu? Kan? Apa saja yang tak dikatakan Rosmah menabung dari kecil dan cincin 24 juta sebagainya kan? Benda-benda macam tu. Kalau zaman sekarang saya rasa kita cakap macam tu dekat contoh dekat Wazizah, saya rasa dah lama dah memang dah kena panggil lah. Confirm belakang nombor telefon 2222 dah panggil dah. Kan? Nombor phone call tu. Kan? Memang dah standby. Boleh datang balai nak minta statement. Memang confirm. Ini pun belum tentu lagi ni. Ini belum tentu lagi masalahnya kan. Tapi kita cerita tuan-tuan dan sekalian, kita cerita berdasarkan kepada chain of events yang benar-benar berlaku. Betul. Kita tak bersifat innuendo. Apa yang kita borakkan ni pun contohnya Faraj Wafaf. Anda boleh check kat Google tentang saman yang dia beli, dia lantik dekat mana sebagainya. Bukan kita tipu. Sekejap, apa ni, kalau kita tak cakap, siapa nak cakap lagi? Semua orang takut. Betul. Biarlah. Kita kena korban lah. Kena korban lah. Itu perjuangan. Betul. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kan? Takkan kau tunggu sebab besok PR 16 nak cakap. Kan? Dari takkan nak semua lingkup baru nak cakap. Tahu tak apa? Kerana itulah pentingnya, sebab tadi kata YB Abang,
pembangkang kena jadi check and balance. Tetapi bila suara pembangkang pun dikecilkan, dan bila ada MOU ini pun bertujuan untuk menyekat sama sekali suara pembangkang, kata apa? Dilarang membuat bantan sia-sia. Dan apa cerita? Apa akan jadi pada demokrasi negara kita ini? Inilah retorika terbesar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini. Retorika yang paling dahsyat. Saya kau tak silap saya tambah lagi sikit. Sila. Retorika yang sedang berlaku ni. Baru ni saya dengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Laos, Vietnam, Vientiane. Dan dia memberi satu pandangan supaya negara-negara di ASEAN ini memberi satu peluang yang lebih besar kepada pembangkang untuk menyuarakan apa yang dibangkitkan. Aku dah macam aku nak kasi masalah, tahu tak? Pertama kali saya ketawa macam ni dalam podcast. Saya pun gelak. Saya pun gelak. Aku macam aku rasa nasib baiklah. Betul. Adakah saya memfitnah? Semua ni keluar dalam media. Saya kalau saya tak ada dalam media, saya bercakap pada malam ini menunjukkan saya memfitnah. Tapi benda ni dah keluar dalam media dan juga dalam Google, dalam media sosial. Semua adalah saya cerita. Semua ada. Memberi peluang kepada ahli-ahli parlimen pembangkang yang ada di negara ASEAN ini supaya menyuarakan, memberi kebebasan kepada mereka untuk bercakap. Tak payah cerita lah, sembang. Pembangkang, kalaulah ada media cover pembangkang punya cerita, kelang kabut. Kau pergi marah media tu masalahnya. Tanya Fahmi. Baru-baru ni kan, khutbah Jumaat dekat Melaka, ada gambar Tun Rojadi letak kat situ. Marah diorang. Letak gambar je pun. Gol Gincu kalut ya. Kalut gila letak gambar. Bukan dia suruh buat petikan ucapan, letak gambar je. Gambar je. Allahu Akbar. Ya, itu memang kelakar. Saya baru balik daripada luar negara dengan Tuan Guru. Dia sangat dihormati di luar negara. Itu ialah. Yang lain dia tak boleh nak cerita lah. Belakang cerita kan. Itu cerita kejap lagi. Masa makan lagi cerita kan. Tapi itulah tuan-tuan sekalian. The thing is. Papa Mary dia tak tahu tu. Kita dah berjamu-jamuan. Kita dah selapar. Sebab tunggu luar biara Papa Mary lambat sangat, kita orang dah berjamu dulu. Tak apa, no problem. Tapi tak apa, jamuan untuk Papa Mary ada lagi. Kita biasa. Tapi malam ni kita bincang, apa yang kita bincang malam ni, dah sampai pukul 12 ingat dekat. Pukul 12 kita start lah insyaAllah. Daripada pukul 11, dah 10 lebih. 10.30 sampai pukul 12 ni. Pukul 10 ya. Tadi lebih kurang? 10 lebih. Dah 10 suku tapi perkara-perkara yang saya tengok sangat penting yang sedang berlaku dalam negara kita, yang mana perlu kita bangkitkan supaya beri kesedaran dan rakyat mengetahui apa yang sedang berlaku. Betul. Dan kita harap jugalah kerajaan mengambil pandangan daripada kita berbincang pada malam ini sebagai satu kritikan membina. Jangan anggap sebagai satu, jangan kita anggap kena jatuhkan dia. Nak jatuhkan dia, tak ada. Dia kata dia dah strong, dia dah 2/3, sekarang apa dia nak takut? Tahu tak apa. Kan dia dah dapat sokongan sepenuh daripada mana semua pihak, tak apa dia takut. Cuma kita malam ni sebagai netizen yang rasa bertanggungjawab kepada negara dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara pada buat masa ini, kami membincangkan perkara yang boleh beri manfaat kepada kerajaan Government of the Day ini supaya mereka boleh menambah baik pulih yang mana kerosakan-kerosakan yang sedang berlaku, terutamanya di segi culture, kebudayaan negara kita ni. Kita tengok banyaklah benda-benda yang dibincangkan, termasuklah sehingga sebelum ini orang kata pelajar-pelajar yang di bidang ketenteraan tidak pernah melawat. Kenapa kita beri peluang kepada mereka bila mereka rasa mereka dah sangat berkuasa? Apa salahnya kalau kita panggil anak-anak kita pergi melawat, pelajar-pelajar melawat di kamp tentera laut yang ada dalam negara kita? Ataupun memang kapal perang tak siap lagi nak pergi melawat, tak boleh kot. Itulah. Itu mungkin. Kan. Tapi saya nak suruh. Sebab Datuk Awang tadi sebut pasal culture, kebudayaan. Bukan kebudayaan kita berlari lelaki berbikini. La ilaha illallah. Patutnya kita kena bina patriotik. Kamu anak Melayu, kamu anak Cina, kamu anak India, kamu anak Iban, kamu anak Kadazan ataupun anak Murud, anak anak Bengali dan sebagainya. Kamu lahir di sini. Walaupun asal usul kamu, nenek moyang kamu daripada luar. Kami orang Melayu di sini.
Jadi walau macam mana pun, kita kena bina satu patriotic spirit kepada setiap anak bangsa kita yang lahir di dalam negara kita, supaya mereka rasa negara ini adalah negara kita. Tanggungjawab bersama, hak kita, dan tidak perlu ada campur tangan pihak-pihak luar dalam untuk nak kita bagi mereka ini yang berbeza bukan Melayu ini untuk nak loyal kepada negara-negara lain yang asal-usul mereka. Tapi benda tu bukan kebetulan. Apa yang Wabi Awang cakap tu bukan kebetulan tau. Sebab ingat tak, masa sambutan Hari Merdeka itu, gambar orang tu lah. Gambar tentera itulah yang digambarkan. Betul. Tiba-tiba datang 1,000 orang. Kerajaan Pulau Pinang cakap. Kerajaan Pulau Pinang orang. Fadila kata 165. 165. Mana ni? Siapa tipu sekarang? Nanti ada siapa bohong? Fadila bohong ke Kerajaan Pulau Pinang bohong? Mana satu? 1,000 ke 165 sekarang ni? Tu kisah dia kan. Itu menteri pembodek tu. Itu masalahnya. Dia dulu tak ada apa-apa, tiba-tiba jadi menteri. Jadi beginilah. Dengan mukanya apa, dengan tepuk mejanya apa semua. Saya tengok dia, tak tahulah. Terlampau beremosi sangat. Emosi. Lepas tu senang pula membangangkan orang. Itulah bangsat. Bangsat membangsatkan orang. Orang ikut dan dia mulut dia. Tapi kalau bahagian dia, kita pilih orang yang berotak dan berwatak. Siapa yang tak ada otak, siapa tak ada watak? Itu masalahnya kan. Tapi itulah, jangan cakap kalau lebih kat menteri ni payah. Statement dia dengan statement Fahmi, sekarang ni kita nak tunggu statement daripada Menteri Luar dengan Menteri Pertahanan. Betul. Kan? Betul. Bukan daripada Kementerian Pendidikan dengan apa ni. Jurucakap kerajaan. Lagipun nampak berbeza. Dua orang menteri ni bercakap berkenaan dengan isu yang berlaku di Pulau Pinang ni. Kita tengok tadi di segi jumlah, ada yang kata pelajar, yang ada kata ni adalah kadet tentera laut, kan? Jadi nampak yang mana satu yang betul ni kan? Wabi Datuk, dia orang tak ada grup WhatsApp. Yang paling kelakar sekali, tuan-tuan, ialah bila Fadila kata untuk bertukar-tukar kebudayaan. Weh, dua-dua Cina lah kebudayaan. Apa tukar? Sama-sama kebudayaan. Sama-sama kebudayaan. Cina Malaysia pun dapat tayang singa, Cina dekat China pun tayang singa, sama je. Color je kot lain. Allahu Akbar. Kebudayaan apa, minta maaf lah. Aku Cina tahu masalahnya. Bila kata tukar-tukar kebudayaan macam apa jadah, la ilaha illallah Rasulullah. Ibarat macam saya jumpa Ustaz Zubir, Ustaz Zubir kita bertukar kebudayaan. Macam mana cerita tu? Macam kelakar kan? Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Nak beritahunya kerajaan kita ini, Kerajaan kelakar? Sangat kelakar. Kan? Setiap hari ada lawak baru yang dikeluarkan. Dan bila kita laporkan lawak baru ini keluar, mereka sentap. Sentap. Kan? Itu yang jadi tak ada kebesaran suara. Kan? Itu masalah je. Kan kejap lagi kan ada 505 lah. SKMM 233 lah. Strategi setapak tu sedang berjalan lah sekarang. Tu je. Itu sajalah. Apa dia panggil tu? Deklarasi setapak tu sedang berjalan secara senyap dan terang. Senyap dan terang. Melalui dalam MOU. Melalui ejen-ejen yang sedang dibina. Mereka tak perlu bercakap. Tak perlu cakap. Deklarasi setapak ni orang-orang ini, orang lain yang cakap. Orang lain yang bercakap bagi pihak mereka. Ini kena sedar. Betul. Ini perlu kita sedar, deklarasi setapak ini sedang berjalan dalam negara kita yang mana minoriti akan menguasai majoriti. Betul. Seperti mana dalam parlimen majoriti menekan minoriti. Betul. Itulah kisah sekarang tuan-tuan sekalian. Tapi itulah, sekarang dah pukul 10.53. So memang saya tak intend 10.53 Saya tak intend untuk tahan Wabi Datuk lama. Sebab obviously anda semua tahu tadi Wabi Datuk telah diuji dengan sedikit bernama kemalangan. Dicium dari belakang. Dicium dari belakang. Itu masalah zaman sekarang, semua suka dari belakang kan. Itulah dia masalahnya kan. Tapi itulah, InsyaAllah perbincangan sebenarnya panjang tau. Kena cerita tentang retorik, tentang kebebasan suara dan sebagainya. Topik ini sangat best. Mungkin satu hari kena repeat kot dengan ini salah Papa Berry. Itulah masalahnya kan. Tapi nak saja je buat lawak. Tapi nak macam mana, kita ini wanted man kan. Tadi kita interpret MOU apa semua dah clear dah. Itulah, tapi tak apa. Sebab bagus juga. Sebab saya memang nak bajet malam ini nak cerita pasal MOU. Tapi bila tiba-tiba YB Awang bawa MOU, ketah dia tu. Penuh. Memang saya nak MOU tu diolah di awal. Dan saya pun sebenarnya ada kopi tu sebenarnya. Ada kopi tu sebenarnya. Dan saya baca sebab dia dah jadi public domain. Dah public domain kan. Dia dah bukan rahsia. Dah diangkat serta kerahsiaannya kan. Dan sekarang dah diam dah.
Dia orang pun tak cakap MOU. Memang dia orang tak nak bagi pada awal, sampai cari jalan bagi susah payah apa pergi nampak berjiwa besar lah. Nampak dia orang ni sangat prihatin lah, sangat reformasi. Weh, nak berjiwa besar kan? Bagi peruntukan aku janji. Sembang banyak tak ada. Tapi yang teruknya dia nak bina naratif terbalik. Naratif terbalik. Naratif dia Nampak pembangkang tak Ego. tak tanda tangan sebab tak nak isytihar Harta. Dia pergi macam tu. Dia pergi kot tu pula. Ikut tu. Okey, pasal Syah kata sembang. sebelum saya nak bagi ustaz dengan apa itu YB untuk rap, sekadar nak beritahu tentang isytihar harta ni kan. The thing is, kalau anda nak minta orang isytihar harta, boleh, tak ada masalah. Saya nak tanya satu soalan saja daripada kerajaan. Tolong jawab dengan jujur. Apakah punca kuasa yang akan membenarkan seterusnya memberikan satu punca kuasa kepada mana-mana pihak, terutamanya ahli parlimen, untuk isytihar harta mereka dalam perlembagaan persetujuan. SPRM itu diisytiharkan SPRM, tak semesti kena highlight. Macam hari kita keluar berita Mirzana Mohzani telah isytihar harta dekat SPRM berhubung dengan isu Bloomberg tu kan dan sebagainya. Tapi tidak ada punca kuasa untuk sesiapa pun untuk isytihar harta secara terbuka. Kenapa punca kuasa ni penting? Saya nak bagi pengajaran dari segi undang-undang kat sini. Bila kau isytihar harta, bila ada punca kuasa, that means you are bound to the constitution that you have to declare your wealth secara sepenuhnya, tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau tidak ada punca kuasa, itu yang setengah-setengah ahli parlimen dah berpenggal-penggal jadi ahli parlimen, tengok isytihar, saya tak ada rumah, tak ada kereta. Percaya ke? Apa tu ni, Papa Berry, itu kira cukup besar lah. Sekarang ni kalau kamu semua fikir, kami ni ahli parlimen dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Kan? Sampai sekarang, kami tak boleh masuk, ni KPM ni, sekolah kerajaan yang kadet-kadet tentera daripada China boleh masuk sekolah. Kami tak boleh masuk. Itu pun sudah sebagai satu logik, ya, satu alasan yang sangat konkret bagi kita nak berbincang berkenaan dengan tadi cakap tak serupa bikin lah. We conclude all this thing, cakap tak serupa bikin. Kalau ini sebagai satu alasan yang sangat kukuh bagi kita bahawa kami dalam negara demokrasi, rakyat Malaysia dipilih oleh rakyat Malaysia dalam pilihan raya umum dan sah sebagai ahli parlimen pun tak dibenarkan. Cuma kami sebagai pembangkang tidak dibenarkan masuk dalam sekolah. Apatah lagi benda-benda yang pernah dijanji dulu besar. Yang ni tak janji. Kan? Ini tak janji tapi dah lagi teruk buat. Tahu tak apa. Tapi kalau cerita pasal masuk sekolah tu, Suhaizan Kayat pasti boleh rasmikan penutup longkang dekat sekolah. Mana? Penutup longkang kot. Orang luar boleh masuk sekolah. Orang luar negara boleh masuk sekolah. Kami tak boleh masuk. Itu nama dia sembang dereh. Sembang dereh. Okey, tapi tak apalah. Kan sekarang macam ni lah Stan cerita kan. Kesimpulan yang kita dapat daripada cerita kita kali ini ialah kerajaan kita ini meretorik besar, retorik kuat dan juga memang merupakan kerajaan yang cakap tak semua bikin. Tetapi untuk simpulkan dengan sepenuhnya, saya nak serahkan dahulu kepada Ustaz Zubir dulu lah. Okey. Kita dah banyak bercakap. Sebenarnya tujuan kita adalah untuk memberikan pandangan lain daripada apa yang kita sentiasa dengar daripada media utama kerajaan lah. Jadi kita sebenarnya menyebut tentang retorik madani ni, sebenarnya kalau nak sebut retorik madani, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 24 jam, Sabtu Minggu pun boleh cerita dia punya retorik dia. Tapi dalam retorik itu sebenarnya masih ramai orang yang dibelenggu otaknya nak meyakini naratif-naratif songsang. Bahkan kita katakan keadaan demokrasi kita yang kita anggap sebagai semakin mereput. Demokrasi kita semakin mereput. Sebab apa? Sebab banyak halangan, banyak gangguan kebebasan bersuara terhadap ahli Dewan Negeri, ahli Parlimen. Kita soal rakyat itu satu hal, tapi ahli parlimen yang saya katakan daripada awal tadi, dia dipilih untuk bercakap, bukan dia dipilih untuk tutup mulut, bukan dia dipilih untuk tidur, tapi dia dipilih untuk bercakap dalam parlimen. Tetapi tiba-tiba banyak sekatan
Jadi ke arah mana tuju negara kita? Bercakap di luar negara bukan main berikan peluang kepada pembangkang untuk bersuara. Tapi dalam ahli parlimen pun, selain daripada gangguan-gangguan, tidak, yang paling kita katakan tak boleh diterima akal ialah rakyat yang memilih ahli parlimen itu dihukum. Inilah kesongsangan demokrasi dan juga tyranny kerajaan yang ada pada hari ini. Terima kasih. So, Wabi, sila. Sebagai rumusan. Saya dah rumus tadi. Saya rumus dengan tambah apa-apa dia? Saya rumus dengan orang luar boleh masuk ke sekolah. Orang luar negara lah. Maksudnya kami ahli parlimen yang sah, yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan umum, dalam bentuk demokrasi, dalam kaedah demokrasi yang kita gunakan, tetapi dihalang, disekat hak kami untuk kita berinteraksi dengan rakyat, terutamanya anak-anak sekolah dan sebagainya. Orang luar yang Datuk maksud tu yang 1,000 orang. 1,000 ke 105? Cakap betul. Alah. Tak baik tau. Nanti kan kena bangsat lagi. Buat asal kan. Hanya orang bangsat saja yang... kan. Tapi itulah tuan-tuan sekalian. Malam ini basically-nya walaupun bermula tanpa saya, tetapi saya yakin sepanjang saya tak ada dalam mungkin 20 minit, 15 minit sebelum saya masuk dalam perbincangan ini, saya yakin anda telah mendapat banyak sangat input terutamanya berkenaan dengan MOU yang telah dibawa oleh YB Datuk Haji Awang Hashim, ahli Parlimen Pendang, yang juga merupakan mantan Timbalan Menteri ketika zaman Kerajaan Perikatan Nasional tak berapa lama dahulu. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian. Bak kata Ustaz Zubir tadi, apabila kita menceritakan tentang retorik dan juga cakap tak serupa bikin kerajaan ini, banyak sebenarnya. Tetapi itulah, kita cerita semua ini tuan-tuan sekalian bukan kerana kita nak menjatuhkan kerajaan. Kalau kerajaan boleh jatuh dengan suara kami, ni kelakar lah. Yang kelakar gila. Kerajaan kan 23 sekarang. Nak jatuh macam mana? Tetapi apa yang kami sebutkan ini sebagai satu check and balance, sebagai satu teguran, satu peringatan berkerajaan, supaya anda buat kerja tu biar senonoh sikit masalahnya. Kalau anda buat kerja dengan elok, kami tak akan bantah anda. Kalaulah Perdana Menteri tidak menghabiskan masa-masa beliau untuk berucap dekat atas stage mana, stage ini, dekat seminar Zakbar pun, kau pergi bantai cerita politik pasal seminar Zakbar. Apa masalah? Pergi jumpa budak tahfiz pun sama. Tahu tak apa? Anda kata kalau Perdana Menteri ini tirulah. Kita tak nak cerita jauh. Tiru macam Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di atas pentas Perdana Menteri, dia tak cerita pasal politik. Dia cerita is all about bagaimana kerajaan boleh bantu rakyat pada ketika itu. Even Najib Razak pun. Najib Razak pun ketika dalam pentas yang berbeza, dia tidak akan cerita pasal politik. Sebagai seorang Perdana Menteri, cerita pasal Perdana Menteri. Kalau program itu program BN, dia akan cerita pasal parti lah. Itu standard. Bak kata tadi, YB Datuk kata, kena tahu baju apa yang anda pakai pada ketika itu. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sekiranya kalau beliau tidak mengubah cara kepimpinan beliau, beliaulah merupakan Perdana Menteri yang paling kuat retorik dalam sejarah negara kita. Dan kepada anak papa yang duk cabar saya debat dengan Iswadi itu, saya nak minta satu benda je. Tolong masuk dekat live Iswadi ke, atau dalam video Iswadi ke, dalam TikTok beliau ke apa-apa kan. Minta tolong Iswadi setuju dengan saya, tukar tajuk. Kita debatkan tentang reformasi semakin mati di bawah kerajaan Madani. Kita ambil satu poin tu cukup. Dari situ kita kembangkan. Saya tunggu lama tadi, tapi masalahnya 27 hari bulan makin dekat. Saya takut nanti kadang jadual saya penuh. Kang jagi kau jadual aku dah penuh, baru kau tegi-gi nak minta aku debat dengan dia, aku cakap tak boleh, kata aku takut pula. Itu tapi nanti pula dia akan jadi alasan. Sebab dia kan kena masuk. Dia bakal sebelah kaki masuk penjara. Bakal tu nanti dia kata Papa Berry punya hal lah tu. Sebab tak takut jadi dia kena masuk penjara. Tu masalahnya kan. Tapi itulah. Kalaulah betul anda nak saya debat dengan dia, saya punya pintu saya terbuka, tak ada masalah kan. Tetapi saya dah bagi syarat. Tukar topik. Itu saja. Kenapa tukar topik? Supaya ia lebih relevan. Baru sambut ulang tahun 25 tahun kot. Kan reformasi hari tu 20 bulan September. Dekat Aziata. Takkanlah tak nak cerita reformasi. Kot agak-agak lah kau. Hari ni apa kita cerita pasal Datuk? Kita cerita banyak pasal reformasi juga kan? So, same thing same goes lah. Tapi apa-apa pun, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton pada malam ini. Sekali lagi minta maaf atas kelewatan kami, terutama diri saya sendiri. Tadi YB Datuk pun ada musyawarah beliau, tapi Alhamdulillah beliau tetap berusaha untuk bersama-sama kita. Saya juga dengan keadaan jam teruk tadi semua, dengan hujan pun semua, dengan menguruskan urusan peribadi saya yang memang tak dielakkan, tapi sampai juga ke teratak yang sangat-sangat indah ini. Jadi apa-apa pun,
Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang cantik itu daripada kelemahan diri kami sendiri. Dan saya harap sangat kerajaan tolong jaga umur yang pelik-pelik masa bulan jauh nanti ya. Cukup-cukuplah benda yang pelik yang ada. Jangan tambah lagi masalahnya. Jadi apa-apa pun, teruskan. Tolong subscribe channel Zubir Embong ini. Muhammad Zubir Embong. Muhammad Zubir Embong, yes? Sebelum tu saya nak minta mana yang apa kita panggil TikTokers lah semua kan. Ini YouTube. Ni YouTube. TikTokers mana-mana lah. TikToker boleh. YouTuber ni kalau boleh apa ni Tuan Haji Zubir Embong kumpul sekali macam ni, saya pun rasa nak jumpa dengan mereka juga sebab mereka banyak mainkan apa ni peranan, isu-isu berperanan untuk saya di dalam media sosial ni. Jadi saya hanya melihat mereka dalam media sosial dan tak kenal, tak nampak muka. Kalau boleh saya berjumpa dengan mereka secara berdepan tu. Boleh. Lagi seronok jugalah. Boleh. Kita ejaz insyaAllah. Pulau Penajam ke Tengah, kita ejaz bagi jadi. Alright. Tapi itulah, sekali lagi, saya nak minta anda semua tolong subscribe channel Muhammad Zubir Embong yang majoriti video-videonya adalah video-video live sama segmen borak-borak der ataupun segmen penerangan ini kan. Dan tolong ya, pastikan channel ini juga, channel Zubir Embong ini akan cecah 100,000 subscriber seperti mana channel YB Viral dan juga channel Tahniah Papa Berry 100,000 subscriber. Alhamdulillah. Sokongan anda semua juga. Terima kasih anak papa. Terima kasih juga yang terutamanya pada anak papa yang duk subscribe kan. Anda juga menurunkan anda. Bitaufiq wan najah. Okey, jadi apa-apa pun jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi buka tak? Buka. So kita tutup kita punya podcast pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan satu as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bye-bye semua. Bye-bye. Selamat malam. Jangan cakap aku penakut bila engkau sendiri tak berani cakap apa-apa dengan Iswadi. Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.